wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para alim ulama, para ustaz, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa, pengerusi, pemimpin masyarakat yang hadir dalam kuliah maghrib khas pada malam ini yang diberi topik akidah ahli sunnah wal jamaah versus fahaman wahabi, yang mana bagi tuan-tuan yang hadir solat Jumaat tadi, seperti tadi di masjid ini, kirakan kuliah kita pada malam ini adalah part 2 lah, bahagian kedua. Sebab kita itu sudah membentangkan tentang akidah yang kita pegang, iaitu akidah pengajian sifat 20. Dan kita telah buktikan kalau akidah sifat 20 itulah pegangan umat Islam daripada generasi Nabi-Nabi salafus soleh sehinggalah ke hari ini. Dan kita telah bilang satu persatu daripada sifat 20 itu kita dapati dari segi intipatinya sebenarnya diterima oleh seluruh orang yang mengaku sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mukadimah dalam bahasa KL. Ceramah dalam bahasa Terengganu. Jadi bawah sikit. Bahasa KL ni maklumlah, bukan bahasa ibunda kita, walaupun boleh cakap dia dakwah pelawah. Baik. Jadi ajaran Wahabi ni dia telah diharamkan dalam fatwa-fatwa negeri-negeri di Malaysia, termasuk di negeri kita di Pahang ni, iaitu kalau kita baca sini dalam Mesyuarat Khas Jawatankuasa Perundingan Hukum Syarak Negeri Pahang 19 Februari 2014. Keputusan mesyuarat bersetuju memutuskan dilarang mana-mana orang Islam menyebarkan dan menyimpan bahan-bahan, mana nak buat dakwah pun tak boleh, simpan pun tak boleh, ajaran as-salafiyah. Saya sebut dah dalam kuliah Jumaat tadi, istilah ni sebenarnya bagus. Salafiyah ni mana orang ikut salah. Yang tak bagusnya bila Wahabi pakai, dia tak ikut salah, tapi dia mengaku salafiyah. Itu tak comel. Sebab tu kalau kawan-kawan sebelah Kedah dia buat kelakon lalu, dia kata orang yang tu ustaz, itu bukan salafi. Habis itu salah pi. Orang Kedah kan salah pi, makna salah pergi orang ikut ni, ikut lain. Bahaya lah. Salah ikut kanan, ikut kiri. Baik. Nama sebenar adalah Al-Wahabiyah, nisbah kepada ayah pengasas dia. Ni buat mudarat kadang-kadang. Dia kata dia bagi orang Wahabi. Kita bukan Wahabi. Pengasas gerakan kita, fahaman kita ni nama Muhammad. Patut bagi Muhammad dia. Ayuh yang buruk gitu. Padahal tak biasa orang Arab ni, sama ada dia gelar satu orang tu pok siapa atau anak siapa. Jadi macam ia ni
nama dia memang betul Muhammad, tetapi jaranglah kita nak nisbah pada nama Muhammad, kerana nama Muhammad ni nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kita kata mazhab Syafi'i, pengasas mazhab kita nama Muhammad juga, Muhammad ibn Idris. Asy-Syafi'i itu gelaran keturunan, lebih lekat nama Asy-Syafi'i. Hambali nama pengasas Ahmad, nama Nabi juga, tak jadi Ahmadi tapi jadi Hambali. Jadi tak pelik. Sebab Muhammad bin Abdul Wahab ni lebih terkenal di kalangan masyarakat tu Ibn Abdul Wahab, anak Pak Wahab lah kalau orang kita sebut. Jadi anak Pak Wahab artinya lekat pengikut dia tu Wahabi. Jadi orang kat mana sokong Wahabi tak perlu kecil hati sangat lah, tak perlu rasa marah, tak perlu rasa panas kata-kata, marah mata apa semua lah bila orang sebut Wahabi. Macam orang sebut kita Syafi'i, awak Syafi'i, kita tak marah pun, walaupun kita taklah pandai mana ikut mazhab Syafi'i. Tak, kita Imam Syafi'i pun kita tak ngaji, kita ngaji kitab murid-murid dia. Tapi sebab kita ikut manhaj dia, maka kita tak kecil hati orang panggil kita Syafi'i ataupun mu'akidah Asy'ari, ya, kita tak kecil hati. Jadi kalau awak memang sokong Wahabi, ngaku lah senang, tak payah awak pelok gini-gini dah. Kita boleh teh lalu, tak ngaku Wahabi, tapi bila kita khabar Wahabi diharamkan gini, ayah marah. Tak apa gitu. Patut awak bukan Wahabi, awak tak payah marah. Baik. Dan seumpamanya, bapa sebut dan seumpamanya tu, sebab sana ya, kadang-kadang dia tak ngaku ia Salafi, tak ngaku ia Wahabi, dia kata dia adalah Ustaz Sunnah misal kata. Kita ni bukan Wahabi, kita Ustaz Sunnah, kita nak mengajar sunnah. Ataupun kita ni Ahlul Hadis, kita pegang hadis. Sehingga kan ada orang buat semabur, dia buat pembentangan, tajuknya apa? Polemik akidah antara Ahlul Hadis dan Asy'ariyah. Tengok. Saya tengok gini pada kata tajuk lepong dah. Pembentangan tak sekat surat dia, tajuk tu lepong dah. Berapa tajuk lepong dah? Polemik ni kan pertikaian. Pertikaian ni mana balah lah. Dalam bab apa? Dalam bab akidah. Mana Ahlul Hadis Asy'ariyah ni ada pertikaian dalam bab akidah. Lepong tak mana? Lepong ni sebab 90% daripada Ahlul Hadis Asy'ariyah. Macam mana Ahlul Hadis boleh balah dengan Asy'ariyah tu? Kalau hak dari segi akidah, 90% Ahlul Hadis berakidah Asy'ariyah. Wa'irilah nanti kita sebut nama-nama hak hebat dalam bidang hadis Asy'ariyah. Kalau bab fiqh dalam sekitar 70% orang hak mahir hadis, Ahlul Hadis adalah mazhab Syafi'i. Baik. Jadi yang lain-lain seumpamanya, tidakkah secara penguasaan undang-undang boleh dilaksanakan kepada sesiapa yang melanggar larangan tersebut mengikut kesalahan yang terkandung di dalam enakmen Jenayah Syariah 2013? Sesiapa yang mempunyai tauliah dan melanggar larangan tersebut boleh diambil tindakan undang-undang dan ditarik tauliah atau kebenaran mengajar yang telah diberikan. Sebab itulah walaupun Wahabi tak mengajar, dia panggil taqiyah. Kalau mengajar taqiyah ni adalah buat Syiah. Syiah kata taqiyah ni bagus, kita kata tak bagus, taqiyah ni cakap pelawak, sifat munafik. Dalam hati kata lain, depan buat lolok macam lain. Jadi Wahabi pun macam kita, dia tak mengajar taqiyah. Tapi sebahagian daripada mereka mengamalkan taqiyah tu, jadi kita payah nak kenal kadang-kadang. Takkan Wahabi kau? Kenapa molek cakap tetik terning baca kita atas sahur? Ambil tahu. Tapi kita ada ciri-ciri Wahabi ni. Bukan mesti kata dia cakap lembut, dia bukan Wahabi. Macam dia ahli sunnah bukan cakap lembut lah tu, orang Nasrani dia ahli sunnah. Jadi dia kena faham, kadang-kadang Wahabi ni nak jaga tauliah dia taqiyah. Jadi kita kena tahu apa ciri-ciri Wahabi, baru kita boleh faham sama ada seseorang itu berfahaman Wahabi apa tidak. Tapi adalah dengan slide yang pertama ni adalah fahaman ini telah difatwakan menyeleweng daripada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Saya baca ni setakat negeri Pahang. Ada lagi negeri lain, Selangor, Perak, Johor, Negeri Sembilan, Sabah, dan sebagainya. Baik. Rekah-rekah bahaya-bahaya Wahabi ni, setiap satu daripada bahaya yang kita sebut ni sebenarnya boleh buat kuliah yang tersendiri. Pertama, bahaya daripada sumber agama, dia merosakkan cara berinteraksi dengan dalil. Bab dalil comel lah. Wahabi ikut Quran Sunnah, itu comel, tak tolak Quran, tak tolak hadis. Syiah jangan. Setengah Syiah yang hulu Quran je tolak. Dia kata Quran ada pada kita ni tak asli. Bahaya Syiah lagi daripada sesat Syiah lagi pada Wahabi. Tapi bahaya mungkin bahaya Wahabi. Sebab Wahabi ni kadang-kadang ustaz pun kata Wahabi betul kok. Kalau Syiah, orang kampung kata Syiah tak betul. Wahabi ni ustaz dah.
Ngaji dah bagi agama pun kadang ia semabur lagi. Kok mana salah Wahabi ni? Gitu. Kemudian bahaya yang kedua, bahaya akidah. Ini kita nak fokus malam ni lah. Ya, InsyaAllah buat tajuk ia akidah. Dia merosakkan makna tauhid dan syirik. Bukan kata Wahabi tolak tauhid, Wahabi pertahankan tauhid, Wahabi tolak syirik. Itu sama macam kita tak ada balah kat tu. Tapi dalam memahami apa yang dikatakan tauhid, apa yang dikatakan syirik, Wahabi penuh situ. Baik. Yang ketiga, bahaya Wahabi ni dia buat bid'ah yang dalalah, iaitu dia menterbalikkan sunnah dan bid'ah. Hak mana sunnah, dia kata bid'ah sesat. Hak mana bid'ah sesat, dia kata sunnah. Hak paling mudah sekali adalah bab bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah ni diiktiraf oleh Nabi SAW dan diamalkan oleh para sahabat. Wahabi kata tak ada bid'ah hasanah, bid'ah sesat belaka. Tengok, mana dia lawan sunnah dah situ. Tapi hak ni pun kalau nak bincang, kena buat tajuk lain pula, jadi kuliah lain pula. Kita tinggal hak tu. Yang keempat, dia membahaya kepada kestabilan. Sebab apa? Dia mengancam khazanah mazhab. Ada Wahabi yang paling ekstrim, antaranya di Madrasah Ittiba'us Sunnah Negeri Sembilan. Tok Guru dia dulu mati dah. Dia tulis kitab haram bermazhab. Mana kita ikut mazhab Syafi'i ni kita dosa. Hanafi dosa, Maliki dosa. Dia je tak dosa. Sebab apa? Dia ikut Quran Sunnah. Macamlah mazhab Pak ikut Taurat. Macamlah mazhab Pak ikut Injil. Mazhab Pak ikut Quran Sunnah belaka. Tengok cara mikir Wahabi ni tak betul dah. Ya. Kemudian hak ringan sikit, dia kata tak payah ikut mazhab. Dia dah ikut mazhab, nak kira kan? Kira ikut Quran Sunnah. Ikut Quran Sunnah tu mazhab lah tu. Bila membaca Quran, memfaham gini, membaca hadis, memfaham gini. Kefahamanmu terhadap ada sunnah tu mazhab. Mana mazhabmu sendiri. Lepas tu Ustaz Abdul Somad daripada Indonesia, ya, bila orang tanya dia, macam ada golongan zaman ni tak boleh pakai mazhab yang empat, macam mana pandangan Ustaz? Dia kata, hak tak nak pakai mazhab yang empat tu, dia mazhab yang kelima. Dia buat mazhab yang diri. Jadi bahaya di situ. Kemudian bahaya dia merosakkan makna jihad. Ya, saya duk kawan dengan polis-polis hak bahagian counter terorisme ni, I8 ni. Dia sebut golongan ISIS adalah salafi jihadi. Kita hormatlah istilah dia. Tapi kalau dalam hati tak sedar lah. Tak betul. Salafi sama bagus, pengikut salaf. Kita lah imam, ikut Imam Al-Sa'pak ni salafi lah. Sebab Imam Pak salah belaka. Wahabi ikut Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah memang bukan salah, dia khalafi. Tapi sebab dah dirosakkan istilah tu, jadi bila salafi, Wahabi maksud dia. Sama juga dengan jihad. Apa jihad utuh? Jihad ni kan ajaran Nabi SAW. Bahkan ila yaumil qiyamah, jihad kekal sampai hari kiamat. Jadi utuhnya sebab hak IC, hak ingin meleh orang Islam, ingin bakar orang Islam, dia kata itulah jihad. Dia merosakkan makna jihad. Saya masuklah jaga tapak, buat program radikalisasi. Maknanya orang radikal tu kita cuba nak beri dia faham balik. Saatnya ni seorang tu budak muda lagi. Orang siapa? Dulu ia Kristian, masuk Islam, kawan kata imam Wahabi. Imam kata mun masuk surga dia mau gipong pak maksiat. Dia gipong, bayar dah anda ni. Jadi itu bahaya dia. Kemudian bahaya menghancurkan ijma'. Maknanya apa? Bukan Wahabi secara dideklar kita tak terima ijma' dah. Syiah je. Syiah tak pakai ijma'. Ya. Tetapi dia tengok-tengok. Kalau ijma' tu kena dengan selera dia, dia kata haza ma ajma'a alaihi ulama. Pegang hak kita pegang ni lah yang ulama telah ijma'. Okey, comel. Tapi kalau ijma' tu tak kena dengan dia, yang kau tak sekarang. Itu masalah dengan Wahabi, tidak hairan. Kerana idola Wahabi sendiri, Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia dicatat dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mardiyah Alal As'ilatil Makkiyah. Jawapan-jawapan yang diredai berkaitan dengan soalan-soalan Mekah. Pada malam ni ada orang tanya soalan, kita akan jawab Al-As'ilah Al-Akariyah. Mana soalan dia? Al-Akar. Mereka gitu lah. Jadi orang tanya di Mekah, dia buat kitab macam tu. Dia kata Al-Imam Ibn Al-Hafiz Waliyuddin Al-Iraqi, dia sebut dalam kitab tu, Al-Imam Ibn Taymiyah tu melanggar tak kurang daripada 60 ijma' ulama'. Lebih kurang lah 60 ijma' ulama'. Sebahagian dalam perkara akidah dan sebahagian dalam perkara fiqh. Jadi Tok Guru saja langgar 60. Anak murid tak usah kira lah. Kan ada berbatas, kalau Tok Guru kecil tinggi, anak murid kecil lagi.
Jadi Wahabi ni langgar lebih banyak dijemuk lagi. Dan lain-lain. Saya malah nak tengok komen dalam live ni. Biasa ada tajuk Wahabi, ada lah dua Wahabi mari. Tu kita heran. Dia tak mengaku Wahabi. Sebut Wahabi je, mari lalu berang mari. Baik, jadi kita fokus pada tajuk kita malam ni, iaitu dari segi akidah. Wahabi ni punca banyak dia jadi menyeleweng adalah dia bukan tolak Quran hadis, tapi dia tak pandai faham Quran hadis tu. Dia faham zahir semata-mata, textually orang panggil, ataupun literally. Sedangkan Quran hadis ni ada tempat-tempat memang makna zahir, ada tempat-tempat makna zahir tak kena. Kena pergi pada makna yang majazi, metaforikal. Apabila dia tak faham ni, bawa dia kepada keliru makna tauhid dan syirik. Sebagai contoh, apabila ada dalam Quran hadis yang menyuruh kita ni taat pada Allah dan Rasul, dalam hadis suruh kita ni berpegang pada Quran dan Sunnah, dia faham makna kita tak boleh pakai akal. Saya sebut dah dalam kuliah jemaah ni, ada orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi. Dia kata, Ustaz, saya dalam bab akidah Quran Sunnah je, saya tak pakai akal. Bila ayat tak pakai akal tu, tolak dah Quran Sunnah. Sebab Quran Sunnah yang suruh umat Islam ni guna akal. Afala ta'qilun, bapa muda guna akal. Afala tatafakkarun, bapa muda fikir. Apa tu dalam hak ahli neraka, dia sebut mana? Law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'id. Dalam surah Al-Mulk. Kalaulah dulu masa di dunia kami ni nak dengar, ada orang tak mau dengar, tutup telinga. Kadang-kadang ia dengar kau, tapi ia dengar tubik masuk kau ni, tubik kau ni. Aku cuma nak bakang je kat hujung sekali, aku tak mau dengar terang. Au nak kilu, atau kami guna akal, tidaklah kami tergolong dalam ahli neraka. Mana salah satu sebab masuk neraka, tak guna akal. Jadi ada hak biasa macam ni. Tapi tak semua. Ada kok Wahabi okey. Dia kata jangan membodohkan akal, dia kata. Maksudnya isu kita guna akal bagus lah. Tapi ada juga jenis-jenis Wahabi ni, dia kata Quran Sunnah saja, tak berguna akal. Waktu memang cek tu. Sebab Quran Sunnah menyuruh kita menggunakan akal. Baik, dia keliru dengan suruhan meminta kepada Allah Ta'ala. Contoh dalam kita baca Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya akan dikau kami sembah, dan hanya akan dikau lah kami minta pertolongan. Betul lah. Dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, Iza sta'anta fasta'in billah. Bila minta tolong, minta tolonglah dengan Allah. Sebab hakikat hak boleh bagi pertolongan Allah. Manusia ni nampak je zahir, dia gerak sana, gerak sini. Tak, kalau Allah dah izin, dah boleh tolong ustaz kan? Ya. Jadi betul dah situ. Tapi dia faham hal tu sehingga dia mensyirikkan amalan kita minta tolong kepada makhluk. Padahal minta tolong kepada makhluk usaha ikhtiar saja. Lainlah kalau orang tu minta tolong dengan makhluk, macam dia minta tolong dengan Tuhan dah. Tu memang syirik lah. Tapi kalau atas nama usaha ikhtiar, boleh kita minta tolong, tak beza. Nanti saya kita terang ya. Di sini ada setengah banyak, tak beza. Mu nak suluh dengan hakikat ke nak suluh dengan asbab? Tu je soalan dia. Mu nak suluh dengan hakikat, makhluk tak boleh buat benda satu. Nasi tidak mengenyangkan, api tidak menghanguskan, obat tidak menyembuhkan, air tidak menghilangkan dahaga. Tak ada belaka. Sebab taksir kesan daripada Allah Ta'ala. Bahasa lama, af'al makhluk tidak memberi bekas, yang memberi bekas hanya Allah Ta'ala semata-mata. Bahasa kita lama dah memberi bekas. Tapi kalau nak suluh atas asbab, boleh kan? Tanpa makan nasi, sakit, berobat. Tak ada api, jangan sentuh, tahan mu. Jadi hak ni dia semabuk. Bila kita tak tolong dengan Nabi, dengan wali, dia tang kata syirik. Syirik akbar tu. Syirik akbar ni mana apa? Kafir, halal darah. Kadang orang kata rasa bincang lah, habis hakillah je. Hakillah kita tak ada masalah. Kita khilaf lama dah dengan Hanafi, tak dengan Maliki pun kita khilaf, dengan Hambali pun kita khilaf. Tak balak-balak. Mu Hanafi membayang cara mu. Tak, mu Hambali membayang cara mu, kita Syafi'i. Tak ada balak. Tapi Wahabi ni bukan masalah kecil-kecil macam doa gunung, tabuh talqin apa semua, bukan. Dia lebih kepada tu, dia sampai mengkafirkan. Kemudian Wahabi keliru dengan zahir ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang ada kesamaran daripada maknanya dan cara berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, sehingga dia tu mengisbat. Isbat makna menetapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala perkara yang tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi yang kita tak buat. Sebab agama kita ni tauhid yang berasas pada tanzih, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan dan mensucikan Allah Ta'ala daripada menyerupai makhluk. Itu paling basic lah, bagi lepas fardu ain kita. Baik,
Jadi tauhid sifat 20 yang dipegang oleh ahli sunnah wal jamaah, saya sudah terang pada kuliah Jumaat tadi. Dan juga tauhid 3. Jadi kita nak beza dua ni. Asy'ariyah Maturidiyah ahli sunnah wal jamaah mengaji tauhid sistem sifat 20, Wahabi mengaji tauhid 3. Kerana tauhid 3 inilah yang dipegang oleh Imam Ibn Taimiyah. Jadi ada orang buat balas dah, bukan Imam Ibn Taimiyah hak mula-mula asaskan tauhid 3. Tak penting ia hak nombor 1 ke yang nombor 2, yang penting tauhid 3 tu betul ke tak dengan ajaran Quran Sunnah ijma' ulama. Itu kita nak kaji. Tak apa lah, Imam Ibn Taimiyah nombor 2 pun tak apa, nombor 3 pun tak apa. Cuma hak dia pegang, tapi hak serunya pada pandangan ulama dia lah hak promosikan konsep tauhid 3 ni. Jadi yang saya terang dah ni, kalau dari segi bid'ah belaka sifat 20 bid'ah, ya. Tauhid 3 bid'ah dari segi penyusunan tak ada masalah, ilmu tajwid pun bid'ah, ilmu hadis pun bid'ah, usul fiqh pun bid'ah. Ya, isi tu bid'ah ke tak? Baik. Kalau dari segi tauhid 3, kita dapati bid'ah itu melarat sampai pada isi. Dalam tauhid sifat 20 ada juga pembahagian tauhid pada 3. Bila kita siapa ngaji sifat wahdaniyah, Allah tu esa, bagi pada 3, iaitu wahdaniyatuz zat. Esa Allah Ta'ala pada zat. Mana tak ada zat lain pada Allah Ta'ala macam Allah juga tak ada. Dan tidaklah zat Allah Ta'ala tu tersusun daripada komponen-komponen, cantung, jadilah Allah. Tak ada kita gitu. Cuma kadang-kadang ia buat istilah. Orang cek buat istilah je kadang-kadang. Kalau ia kata tak ada zat lain yang sama seperti Allah Ta'ala, itu menafikan kam munfasil pada zat. Orang kam munfasil balik awal lalu. Buku kita dah lebih balik aku. Tak payah. Tak apa, kita tak boleh, kita sakok dengan istilah. Tapi istilah yang kita faham, tak ada zat lain pada Allah macam Allah juga, tak ada. Ada orang buat mengaku gitu. Dia kata gini-gini, Allah masuklah badan dia lah. Lalu nak cari pengikut, nak cari penyokong, buat jadi kafir gitu, jangan. Baik. Kemudian yang kedua, wahdanatus sifat. Mana? Ada Wahabi main wayah. Lagu aja. Arwah budak Wahabi. Dia kata wayah cabut marah aku kau. Ustazku ni salah ke Wahabi belaka dah kau. Ni masalah teknikal ni. Kalau nak tubik kalau nak tubik kita kuliah macam biasa. Baik, yang kedua adalah wahdaniyatus sifat, mengesakan Allah Ta'ala pada sifat, berarti tak ada yang lain pada Allah Ta'ala bersifat seperti Allah juga. Ya. Kalau ada hanya persamaan dari segi lafaz, kan ada orang bangsa seperti kata tak ada apa, Allah mendengar, kita mendengar. Allah melihat, kita melihat, apa lah kata tak ada yang lain pada Allah bersifat seperti Allah. Kita kata ittihadul lafzi dunal makna. Lafaz je sama, makna tak sama. Kita ambil mendengar sudah. Nombor 1 sekali, mendengar Allah Ta'ala qadim. Allah mendengar tanpa ada permulaan. Kita tidak ada permulaan, kita sendiri ada permulaan. Tak? Baru lepas kita dalam rahim ibu tu sebagai janin tu, tak? Kan mula-mula tu pada ada telinga ni, kita tengok macam gelitok gitu je untuk dia. Esok-esok tu ada tubuh lingga dah tu, baru dia ada pendengaran. Dan pendengaran Allah Ta'ala tak perlu pada Allah. Kalau ada orang takdir lahir ada telinga, tak dia dengar je. Kadang-kadang lahir ada telinga pembunuh, tak dia dengar juga. Dalam-dalam boleh dengar, kau boleh dengar belaka. Kau bunyi macam popong-popong, kenapa ustaz ceramah? Dah ada dengar sekarang. Ataupun hak luar pada sedih, kita tak dengar dah. Jadi terbatas pendengaran kita. Allah dengar sekalian yang wujud, Allah dengar belaka. Tak usah bayar, memang tak ada bayar. Kemudian pendengaran kita ni akan hilang. Kadang-kadang kita ada lagi pendengaran sang ada lah. Cakap apa yang ngasong dengan mak ayah? Kan ngasong mak ayah kau. Kalau cakap sudah-sudah dah penuh. Kadang-kadang kita kata ingat orang tu ngasong dengan mak ayah. Padahal kan yang ngasong, ia nak pas cakap kuat supaya mak ayah dengar, sang hilang tu. Sedangkan pendengaran Allah Ta'ala tu kekal. Kemudian tidak ada dua sifat bagi Allah Ta'ala. Mana dua kuat kudrah misalnya, dua iradah misalnya, tak ada. Kita banyak kudrah kita. Kekuasaan kita masa baby boleh buat benda kan, boleh nangis, boleh sak susu tu lah. Kemudian kita boleh ngakau, dia boleh jalan
Kemudian boleh berlari, boleh nampak jadi orang gagah. Dodok, koh-koh turun ngakak balik. Nak naik dah sujud tu ngakak dulu. Kena blok bagi, kena pakai paper balik, na'udzubillah lah. Jadi kudrah kita tu banyak. Kudrah Allah Ta'ala tidak demikian. Iradah dah sekali lah. Tahun lepas kita nak benda lain, tahun ni nak tukar benda lain pula. Ya. Baik. Kemudian wahdaniyatul af'al, berarti apa sahaja yang berlaku, wujud ke tak wujud, hidup ke mati, panjang ke pendek, tinggi ke rendah, ya, besar ke kecil, hitam ke putih, itu perbuatan Allah berlaku. Walaupun sehelai daun jatuh daripada pokok, nampak simple je, daun kelai-kelai, bukan gempa bumi, bukan puting beliung, daun dia jatuh selah, itu adalah perbuatan Allah Ta'ala. Itu hakikat dia. Ini orang sufi duk kejar orang ni, supaya dalam apa yang berlaku dia nampak Allah Ta'ala berlaku, bukan nampak zat Allah, nampak itu perbuatan Allah. Baik. Jadi saya tak boleh detail nak pergi nampak terus ke Tauhid 3. Jadi Tauhid 3 ni rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifat. Tauhid 3 ni bukan salah belaka dan bukan betul belaka. Itu penting kita nak tahu tu. Dia apa dah ada ustaz dia kata dah seorang ngaji Tauhid 3 takut jadi sesat. Sebab dia takut orang hak ngaji tu tak ada beza. Hak betul tak mana, hak salah tak mana, dia tak kira betul belaka. Kan ada orang kata gitu. Dia kata takkan dah betul Tauhid 3 ada dalam seribu. Main dandi dalam seribu kira betul. Belajar usul fiqh mana? Bermula sesuatu yang ada dalam seribu, maka itulah dalil benda itu betul. Kan dah. Ranya jadi buat ayat gitu. Mu masuk dalam seribu ada. Muat tebik tak ada. Jadi kita nak kaji betul-betul tu dengan Quran hadis. Baik. Pertama, Tauhid rububiyah ni dia daripada perkataan Rabbun. Kalau kita nak terjemah Tuhan. Tapi dia membawa sesuatu bayangan Rabbun ini adalah Tuhan yang menciptakan, Tuhan yang memiliki, yang mengatur langit dan bumi, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan, adalah Allah Ta'ala semata-mata. Hak ni betul dan kita wajib terima. Cuma dalam pengajaran Tauhid sebab 20 kita tak panggil Tauhid rububiyah, kita panggil wahdaniyatul af'al, keesaan pada perbuatan. Bab istilah tak yang pandai. Awak nak panggil wahdaniyatul af'al boleh, awak nak panggil Tauhid rububiyah pun tak ada masalah. Hanya nama je. Masalah sini. Menurut Al-Imam Ibn Taymiyah dan ditaklid oleh Wahabi, Tauhid rububiyah ni semua orang ada. Maknanya orang musyrik seumpama Abu Jahal, Abu Lahab pun ada tauhid ni. Tauhid rububiyah. Hak ni kita tak terima. Kerana orang musyrik dia tidak ada tauhid. Dia dua benda hak pelawak bercanggah. Syirik lawannya tauhid. Tiba-tiba ia musyrik tapi ia bertauhid. Dia kata dok boleh tauhid rububiyah saja. Dok. Awak salah faham ayat Quran. Nanti kita cerita ya. Lepas ni kita rekah dulu. Nak ambil bayangan dulu. Hak bahagian atas tu betul, hak bahagian bawah tu ada masalah. Baik. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, daripada perkataan ilah, Tuhan juga. Rabb Tuhan juga, ilah Tuhan juga. Cuma ilah ni ia membawa satu bayangan Tuhan yang disembah. Gitu. Jadi Al-Imam Ibn Taymiyah kata, al-ilahul haq, Tuhan yang sebenar, alladhi yastahiqul ibadah, iaitu Tuhan yang berhak untuk disembah. Jadi tauhid dalam uluhiyah ni mana awak beribadah kepada Allah semata-mata tanpa mempersekutukannya. Hak ni betul. Hak ni haram kita tolak. Mana kalau kita tolak dia kata boleh kita sembah lain pada Allah, mana boleh. Jangan kata sembah batu, sembah kayu, sembah berhala. Sembah makhluk yang mulia pun haram dan syirik. Kalau lah takdir lah ada orang nak sembah malaikat, dia kata malaikat kan bagus dak ada buat dosa. Saya rasa nak sembah malaikat tak boleh. Syirik haram. Boleh jadi kafir awak. Sembah Nabi pun tak boleh. Lepas tu jadi orang Nasara jadi sesat tu. Bukan sebab ikut Nabi Isa, sebab menuhankan Nabi Isa tu jadi sesat. Baik. Kalau ni kita tak ada masalah. Sini masalah dia. Atas nama, atas platform Tauhid uluhiyah ni, dia kata tawassul, tabarruk, istighasah itu adalah syirik. Maknanya siapa tawassul, ia sembah daripada Allah Ta'ala. Ada orang menyangkakan tabarruk itu juga syirik. Tapi saya nak berarti tidak semua Wahabi yang kata. Wahabi hak tak berapa ngaji, biasa dia kata kita ambil berkat, kebaikan semua daripada Allah Ta'ala lah. Syirik lah kita ambil berkat daripada rambut lah, daripada baju lah. Tapi Wahabi hak ngaji, saya tengok tu, dia tak kata gitu. Dia kata okey.
Cuma dia kata betul ke rambut Nabi, tu dah tak masalah lah, kita pernah check. Kalau salah waktu betul-betul rambut, dia kata rambut Nabi. Jadi apa lah gitu. Kemudian istighosah. Nanti kita terangkan satu persatu. Istighosah ni ada tempat-tempat sepakat antara kita Ahli Sunnah wal Jamaah dengan Wahabi, tak ada balahan apa-apa. Ada tempat-tempat serius sangat perbalahan ni. Kalau kita kata boleh, dia kata haram syirik tu. Mana muat mukafir kata. Gitu. Jangan kata saya lepong. Saya memang pernah kena dah. Lepas saya kuliah lebih kurang macam ni di Seri Iskandar Perak. Dia ada hamba Allah tu datang. Dia hadir. Di Lepas tubik tu, dia upload lalu dalam Facebook dia. Dia kata malam ni tajuk ceramah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, tapi bawa akidah syirik dia. Jadi ia label saya ulama musyrikin. Ulama tu kita tak layak dah. Musyrikin pula yang mesti dengung kita. Baik. Jadi hari kita tahu. Kemudian yang ketiga, tauhidul asma'i wa sifat. Asma' ni perkataan bahasa Arab plural kepada ismun. Maknanya belajar nama-nama Allah Ta'ala, belajar sifat-sifat Allah Ta'ala. Jadi tak ada masalah hal ni. Tak, kita pun belajar nama Allah juga. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullah Ta'ala, ulama besar Asy'ariyah, sekarang kita khas Asma'ul Husna, urai satu-satu nama-nama Allah Ta'ala. Ada masalah? Belajar sifat, memang kita belajar sifat Allah lah. Sifat 20 lah, sifat 50 lah, ikut nak bilang lah. Tapi kita tak ada masalah belajar sifat Allah Ta'ala. Masalahnya, atas nama, atas banner Tauhidul Asma'i wa Sifat ni, dia menetapkan hakikat nama dan sifat Allah Ta'ala itu dengan makna yang literal, sebagaimana yang dikenali di kalangan manusia. Tapi saya dapati sebahagian pada Wahabi dia nafi ni. Kata kita tak kata ya doktor anggota tangan. Kalau betul sungguh dia kata gitu, kita muncul. Betul kita nak. Mana dia tu makna yang layak dengan Allah. Waktu kita sepakat lalu. Tapi kadang-kadang dia macam tu tak betul dia kata. Dia kata saya dah kata anggota badan. Saya kata Allah punya tangan. Sebab kalau Allah Ta'ala tangan, kira Allah kudung lah. Bunuh. Tak ni mu kata bukan anggota tangan. Lepas tu mu kondak kalau Allah Ta'ala tangan, mana Allah kudung. Dan mana mu banyak anggota tangan tu. Jadi sini ada berlaku kekeliruan yang menyebabkan tashbih ataupun tajsim. Waktu kita tak buat. Baik, kita pergi selesai. Tauhid rububiyah Wahabi, persamaan dan perbezaan sebagai rumusannya. Dari segi rububiyah adalah tidak boleh, haram lagi syirik, meyakini bahawa ada Rabb selain daripada Allah Ta'ala. Daripada Allah ada lagi hak boleh mencipta, boleh beri manfaat mudarat, hidup mati boleh, memberi kesan, taksir. Maknanya kalau kita makan nasi, bagi kita nasi itu mengenyangkan, bukan Allah. Walaupun kita tak sebut tak kau syirik. Sebab lain daripada Allah ada satu lagi benda namanya nasi. Nasi itu mengenyangkan muka Allah. Itu akidah Qadariyah namanya. Perbezaan adalah di sisi Wahabi, tauhid rububiyah ni ada pada orang kafir dan musyrik. Mana Abu Jahal, Abu Lahab pun bertauhid. Saya tunjuk kita lagi ya. Kadang-kadang suka sangat orang Wahabi ni kata ustaz, aku ni suka buat fitnah. Tapi dia tak ada tunjuk fitnah tak mana. Saya kena kat bawah ni. Ustaz aku ni memfitnah Syekhul Islam Al-Imam Ibn Taymiyah. Saya kata cakap bahawa minit tu apa saya fitnah tu. Saya kata fatwa Pak mengharamkan musafir jalan makan Nabi ni, awak boleh cek sendiri dalam website fatwa Arab Saudi. Dia masih pegang lagi fatwa Ibn Taymiyah, kalau orang musafir nak ziarah makan Nabi, dah siap. Kau fitnah. Memang ada lagi tak ada sebab tu dia di penjara. Jadi hak ni bukan fitnah ni. Boleh cek dalam kitab-kitab ni. Memang dia kata Abu Jahal, Abu Lahab tu ada tauhid. Cuma tauhid tu adalah rububiyah namanya. Di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah, tauhid rububiyah ni tak ada pada orang kafir, tak ada pada orang musyrik. Kalau dia tauhid Allah Ta'ala dari segi rububiyah, mesti dia tauhid dari segi uluhiyah juga. Sebab dia talazum. Orang tu dia yakin 100% bahawa tidak ada apa yang menjadi melainkan Allah Ta'ala. Takkan nak sembah lain pada Allah. Kalau sembah lain pada Allah tu dia syirik juga rububiyah dia. Dia kalau dia sembah tu boleh beri dia rezeki, boleh beri dia sihat, boleh beri dia kaya, pak dia sembah. Baik. Jadi bagi kita ada talazum. Maknanya orang tu kalau dia tauhid dari segi rububiyah, uluhiyah dia mesti dia tauhid juga. Tapi kalau dari segi uluhiyah dia syirik, rububiyah dia syirik juga. Dia tidak akan ada pecah gitu. Kita tunjuk contoh lah. Kaifa nafhamu tauhid, nama kita ditulis oleh tokoh Wahabi Muhammad Ahmad Bashamil.
Tulisan tu agak kecil ya, tapi sama. Abu Jahal wa Abu Lahab, apa dah saya ingat. Abu Jahlin wa Abu Lahbin wa man ala dinihim minal musyrikin kanu yu'minuna billahi wa yuwahhidunahu, dan seterusnya. Jadi saya saling balik supaya besar. Tapi sama ya, ada ubah. Mana saya terjemah tu Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang yang atas agama mereka daripada kalangan orang musyrikin adalah mereka dahulu ni beriman dengan Allah Ta'ala dan mentauhidkan Allah dari segi rububiyah, mentauhidkan Allah sebagai pencipta yang memberi rezeki, yang menghidup dan mematikan, yang mendatangkan mudarat dan memberi manfaat. Mereka itu tidak mensyirikkan Allah Ta'ala sedikit pun. Oh, Masya Allah, wahid tu rupanya Abu Jahal, Abu Lahab ni. Jadi dia kata ajib wa gharib. Ni sebenarnya bangkangan orang, tapi dia kata tak pelik pun. Tak pelik pun dia kata bahawa Abu Jahal dan Abu Lahab ni lebih bertauhid kepada Allah dan lebih murni imannya dengan Allah Ta'ala berbanding pada orang Islam yang bertawassul dengan wali dan orang-orang soleh. Dia anti tawassul. Rupanya situ yang nak bawa ni. Jadi dia kata kalau nak banding Abu Jahal dengan Abu Lahab, Abu Jahal Abu Lahab tu bertauhid pergi pada pokok tawassul dengan Nabi, tawassul dengan wali. Dan juga yang mana meminta syafaat dengan wali dan Nabi kepada Allah Ta'ala. Padahal minta syafaat ni dibenarkan. Sahabat minta dengan Nabi SAW syafaat. Dia kata tak sebab Nabi mati tak. Benda biasa. Apa Nabi mati tak jadi Nabi dah lah. Nabi mati Nabi tak mulia dah lah. Kerana awak mikir itu tak ada masalah. Nabi mulia sejak daripada awal lagi. Jangan sampai lepas mati pun Nabi mulia lagi. Kalau tidak syafaat uzmah siapa nak bagi raya akhirat esok. Nabi lain nafsi-nafsi. Nabi SAW minta syafaat. Dia kata apa? Dan lebih Abu Jahal dan Abu Lahab lebih bertauhid dan lebih murni iman berbanding orang Islam yang disebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia kena allazina yakuluna, orang majlis wasyarat dia dapat zut tu. Allazina yakuluna ni fi'il mudhari'. Mana hak duk sebut la ilaha illallah sama tu. Oh kita lah tahlil la ilaha illallah tu sudah tau. Abu Jahal Abu Lahab lebih bertauhid padamu. La ilaha illallah. Dia kata tak bahaya apa? Dia ingat Wahabi ni setakat kamu talqin. Kau mu tak buat talqin. Dah ayah mu kan? Bukan kita kata wajib pun talqin. Dah. Kalau kamu baca punduk, kok lah di mazhab Hambali. Kok. Dah. Tengok kau lain dah Hambali pula. Tapi ada masalah tu. Ni masalah besar ni. Jadi kita setujulah bab mengatakan Allah segi rububiyah itu. Ini kita bagi wahdaniyatul af'al, tapi bila mana dia membezakan antara Rabb dan ilah tu dia keliru. Kena. Nak azan dulu ke terus? Terus azan lagi Lepas habis beliau saya terbola dulu lah. Lepas nak balik ke dulu. Macam tak keding dah ni. Cuma saya pesan gitulah kalau boleh jangan doa azan. Kenapa? Azan ni sunat tapi ia syiar. Azan mayang isa. Bab mayang qabliyah ia boleh buat lepas mayang fardu. Baik. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Tengok bercanggah dengan Quran. Dia kata orang-orang musyrik dia bertauhid dari segi rububiyah. Quran kata tak, orang musyrik dia mengambil malaikat daripada Nabi sebagai Rabb lain pada Allah Ta'ala. Dia kata tak Rabb, dia okey, dia bertauhid. Quran kata arbab, banyak Rabb dia. Bercanggah dengan Quran kita tahu tak? Dia Wahabi kadang-kadang dia walaupun tidak sedar, dia seolah-olah lebih mengutamakan pandangan Ibn Taymiyah daripada ayat Quran. Ayat Quran jelas-jelas sebut arbab. Ni ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba juga. Dia tak kata alihah. Awak kata orang musyrik hanya syirik dari segi tak nampak dah. Orang musyrik awak kata hanya syirik dari segi uluhiyah. Patutnya ayat sebut alihah. Ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum alihatan min dunillah. Maksudnya syirik uluhiyah je. Tak, Quran sebut arbaba. Mana rububiyah pun syirik juga. Saya laju-laju sikit. Maknanya cuma ayat nak gambarnya dalam Quran memang sebut tentang rububiyah dia syirik sebenarnya. Kan dalam Quran, dalam hadis Nabi SAW gambar dalam kubur, malaikat mari tanya, Man Rabbuka. Kalau dia kata tauhid uluhiyah, tak payah tanyalah Man Rabbuka, tanya Man Ilahuka.
Siapa ilahmu? Sebab hak syiriknya uluhiyah. Hak rububiyah tanya dia, musyrik pun tauhid juga. Maknanya kalau ikut teori dia, sepatutnya bila tanya man rabbuka, orang musyrik pun boleh jawab Allahu Rabbi. Sebab ia tauhid kan uluhiyah dia. Bercakap dengan hadis pula. Puncanya sini. Punca kenapa mereka mendakwa orang-orang musyrikin bertauhid adalah dia salah faham. Ayat Quran macam mana dah? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Dan demi sekiranya mung tanya. Kalau Nabi SAW tanyalah kepada mereka menjadi orang musyrikin, man khalaqas samawati wal arda. Siapa dia hak cipta langit dan bumi? Wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara. Siapa dia hak pusing matahari dan bulan ni? La yaqulunna Allah. Nescaya orang musyrik jawab Allah. Situ dia kata maknanya kalau orang musyrik pun jawab Allah cipta langit bumi, dari segi rububiyah dia bertauhid. Kenapa tak baca ayat sampai habis? Fa anna yufakun. Lalu lepas tu ke manakah mereka tu dipalingkan kepada syirik? Dia tetap mensyirikkan Allah Ta'ala. Ini bukan dalil orang musyrik bertauhid. Ini dalil orang musyrik ni dalam dia syirik tu dia tak ada hujah sebenarnya. Kata nak sembah berhala. Oh, nak sembah kau. Apa mau sembah berhala? Berhala ni ke cipta langit bumi Berhala mau sembah ni ke pusing matahari dan bulan? Dia pun tahu jawapan dia. Sana kalau dia kata ya. Dia lahir-lahir langit bumi ada dah kan. Pahir besar sikit, dia okey berhala ikut sekati ya. Dia minat buruk kucing, dia buat berhala buruk kucing. Dia minat sadu, dia buat badang sadu. Dia minat tangan lapar, ikut sekati dia buat diri ya. Jadi kalau dia kata orang berhala ni buat cipta langit bumi, dia pun rasa bodoh diri. Dia tak boleh jawab. Tapi kenapa fa'anna yufakun? Dia syirik juga. Sebab dia ni taklid buta kepada nenek moyang dia. Dia rasa berat nak tinggal. Sebab ni kan nenek moyang kita sembah dah dulu. Dah orang sini pun ikut nenek moyang kau. La ilaha illallah. Sebab apa gitu? Kita ikut nenek moyang ada dalil. Orang musyrik ikut nenek moyang, ikut betul tuli. Itu beza dia. Kadang-kadang dia kata ni set-set mula bahasa ikut nenek moyang, dia baca Yasin malam jemaah ni. Kita ada dalil. Kita ada dalil baca Yasin malam jemaah. Baik. Tengok dalam Safwatut Tafasir lil Imam As-Sabuni. Fa'anna yufakun ay fa kaifa yusrafuna an tauhidihi ba'da iqrarihim bizalika. Fa'anna yufakun maknanya macam mana mereka tu dipalingkan daripada tauhid selepas mereka pun mengaku Tuhan yang cipta langit dan bumi. Maknanya ia dipaling pada tauhid, pergi pada syirik. Ini bukan dalil dia bertauhid tidak. Kan orang kafir ni dia ada perangai yurdunakum bi afwahihim wa ta'ba qulubuhum. Mereka ni dengan mulut dia nak bagi mu redha. Jadi bila mu tekan-tekan dia cakap itu, mu tak tanya rahim. Mu sebab bahagia dia jadi langit bumi. Allah dia nak bagi kita lega. Wa ta'ba qulubuhum, tapi hati tak terima pun. Dalam hati dia apa bahagia dia pun ada share pun. Bahagia dia pun boleh buat sesuatu juga. Cuba tengok dalilnya. Orang apa dalam hati perut orang musyrik. Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Inna qulu, kami nak katanya malaikat telah dikenakan oleh sebahagian daripada berhala kami penyakit gila kepada kamu. Ini kalam orang musyrik kepada Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud kata sembah Allah lah, sembah Allah yang Maha Esa. Bolehlah sembah berhala ni, tinggallah berhala ni. Dia kata tengok, mu duk kata gitu ke berhala kita marah. Sebahagian dia berhala hak marah ni, penyakit gila tu pun jadi gila. Dia kata Nabi Hud pula gila. Dia duk sembah-sembah benda hak iwat diri, dia rasa gila pula. Syekhuna Syekh Nuruddin Al-Banjari Al-Maki Hafizahullah Ta'ala, dia nak buka minda. Kalau memang kita nak sembah benda hak kita buat diri, dia kata baik kita sembah ekong, dia kata. Jadi ekong ni ada buat faedah bagi kita sejuk, bagi kita nyaman. Tu kalau tak ada ekong panah itu. Baik sembah kapal terbang. Dia mana? Mana kapal terbang boleh bawa kita dapat tempat jauh-jauh, pergi haji pergi umrah naik kapal terbang senang. Kalau dulu naik kapal haji, ada hak tinggalan kapal pun ada. Lama kan tak sampai. Kalau nak sembah lah barang kita nak buat diri, daripada kita sembah batu kayu hak kita okey-okey gitu. Jadi orang musyrik ni benarnya dalam hati dia ingat berhala dia boleh beri penyakit, boleh sembuh penyakit, boleh beri rezeki.
dan sebagainya, maka dia sembuh. Ya, ke Wahabi pergi percaya ke orang musyrik kata. Tak boleh percaya ke dia, dengar boleh, percaya jangan. Baik. Baik, sekarang kita pergi pada tauhid uluhiyah pula. Berdasar ada tauhid rububiyah. Sebab saya nak kena tekan berik juga. Sebab katanya akan ada sesi soal jawab, dan saya ada maksud satu soalan melalui WhatsApp. Satu soalan dah masuk. Persamaan antara kita dan Wahabi dalam bab uluhiyah adalah kita sama-sama setuju tidak boleh, haram bagi syirik menyembah lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Soal itu kita sekata dengan Wahabi. Cuma bezanya, atas nama tauhid uluhiyah ni, ini dijadikan sebagai satu alat ideologi untuk dia melarang amalan tawassul, tabaruk, ziarah kubur. InsyaAllah kalau tak ada arah, pagi esok siapa rajin masuk dalam Facebook saya nak post jawapan yang saya janji dengan satu orang tanya 3 soalan pasal tawassul. Pak kita sibuk jawab sikit-sikit. Dia nak suruh bagi hadis, saya kata nak bagi hadis tak jadi. Macam mana nak faham hadis tu betul? Hadis ni ibaratnya faham tau. Awak kena proses dulu, baru kita boleh guna, boleh pakai. Itu jadi panjang. Tapi dia kata saya speak, biar kau anda speak apa kau anda awak. Jadi tujuan saya jawab, ada kau orang marah saya. Kata bukan marah, dia tegur lah. Kata ustaz kuat pergi layang nak Wahabi dia bukan nak ikut pun. Saya kata kalau saya duduk layang dalam Facebook dengan niat supaya Wahabi itu berubah dan percaya ke saya, itu bagi saya over ambitious, semangat lebih. Dan saya akan jadi disappointed, highly disappointed. Saya akan jadi sangat kecewa. Sebab biasanya hak dah termasuk dengan pengaruh ni payah nak berubah. Bukan kata mustahil. Saya jumpa kawan-kawan mantan Wahabi. Saya kalau jumpa mantan Wahabi, soalan yang saya nak tanya adalah, apa awak berubah? Tapi jawapan pelbagai. Ada yang berubah sebab ni. Bahkan hak peliknya ada satu orang daripada Pekah, dia berubah sebab dia pergi majlis maulid. Pergi majlis maulid, dia jadi nangis, dia jadi insah. Dia kata tak kalah majlis macam ni pulak sesak masuk neraka. Dia macam-macam. Pak seorang tu dia berubah sebab Syekh Al-Albani. Sebab dia tu pekagum, peminat Syekh Al-Albani. Baca ulang tu kitab-kitab Syekh Al-Albani. Kan tokoh hadis Wahabi. Lepas tu dia start buka dia, banyak kau dah betul Syekh Al-Albani ni. Dia kaji balik, baru dia berubah. Jadi macam-macam sebab. Saya tidak nafikan, tapi target saya adalah bila saya jawab soalan orang-orang apa terpengaruh dengan Wahabi ni, orang lain baca dia boleh faedah. Ada pun kalau Wahabi tu baca, dia pun sedar, oh saya sadar ahli sunnah tu, dia pun tambah, dia pun jadi ahli sunnah balik. Itu bagi saya bonus. Waktu tambahan. Tapi kalau kita harap, kita mungkin akan kecewa banyak kali. Jadi kalau nanti insyaAllah kalau tak ada arah, saya akan pagi esok nak touch sikit-sikit je masuk. Tak panjang mana, dalam 60 paragraf dah masuk setakat ni. Pendek-pendek, paragraf pendek-pendek. Jadi malam ni kita cerita rekah-rekah je. Di sisi ahli sunnah wal jamaah, tawassul, tabaruk, ziarah kubur dan lain-lain bukan sebuah lain pada Allah Ta'ala. Ini namanya al-mu'amalatu bil asbab. Kita berinteraksi dengan sebab musabab. Ini bahkan disuruh oleh syarak. Batu Al-Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala kan dia bagi warning. Dia kata iradatu at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab syahwatun min syahwatil khafiyah. Mu nak tajrid, mu tak berusaha ikhtiar, kira-kira duduk rumah mari rezeki. Gitu. Itu mahkam Sayyidatina Maryam tu. Mari buah bukan musim. You nak macam itu? Itu adalah syahwat yang tersembunyi benar. Mu sebenarnya segala yang syahwatmu berasa macam orang sufi, tawakal. Lepas tu saya dah mau bertawakal. Ada kan riwayat saya dah mau jumpa orang doa ala sedih, hamba dengan tawakal. Apa saya mau marah gitu? Sebab dia bukan tawakal, dia tawakul. Dia benarnya malah dia duduk sedih akak tangan dalam hati dia, tapi dia nak relaksi kat apa gini. Mu kalau tawakal sungguh bukan gitu. Orang yang tawakal sungguh-sungguh, pagi-pagi dia keluar pergi kerja, balik petang, tapi hati dia bulat yakin tak masuk sebutir nasi pulang mulut aku, jadi waktu hak Allah tentukan. Waktu baru tawakal. Jadi meditasi dengan sebab tu tak salah. Okey, kita fokus sesuai. Saya dah tunjuk slide. Kena ni kena bayang dalam kefikiran. Nak segala detail tentang tawassul esok insya-Allah dalam bentuk tulisan. Paling dalam bentuk percakapan saja.
Tawassul ni apa dia? Tawassul daripada perkataan bahasa Arab, tawassala ya tawassalu tawassulan. Mudah cakapnya adalah ittikhadhu syai' wasilatan ila syai'in akhar. Kita ambil satu benda sebagai jalan untuk sampai kepada benda lain. Okey. Dari segi istilahnya, tawassul ni adalah kita ambil satu jalan untuk dapat ridha dan perkenan doa daripada Allah Taala. Itu namanya tawassul. Dan Allah suruh, wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah pada Allah Taala tu wasilah. Maknanya nak dapat ridha Allah, cari jalan. Okay. Bab tawassul ni ada kesepakatan antara ahli sunnah wal jamaah dan juga Wahabi. Banyak, kok sepakat tu banyak. Apa dia? Pertama, at-tawassulu bi asma'illahil husna. Tawassul dengan asmaul husna. Waktu Wahabi kata tak ada masalah, tawassul yang sunni, kita berkata bagus. Mana macam mana? Kita nak doa, boleh je kita doa macam biasa. Tapi tak, kita ada satu hajat, bahagian rezeki, kita tawassul dengan nama Allah, ya Razzaq, wahai Maha Pemberi rezeki. Kita rasa hidup speak, sakok sini, wak ni nak jadi, ya Fattah, wahai yang Maha Pembuka. Kita ada aib, kita ada buat benda, kita semua dunia lah kalau orang tahu. Kita tawassul dengan nama Allah Ta'ala, ya Sattar, wahai yang Maha Penutup. Kita nak berdepan dengan musuh yang gagah, kita takut dia, kita kalau kena katok dan sebagainya, kita sebut ya Qahar, ya Jabbar, ya Qawi. Ya, itu namanya tawassul dengan nama Allah. Tak ada palah kita dengan Wahabi bab tu beres, boleh saing. Kemudian yang kedua, at-tawassulu bil amali solihah, bertawassul dengan amal-amal soleh juga tidak ada masalah. Wahabi kata boleh kita dalam berdoa kita sebut amal soleh itu. Dan kita kena ingat, amal soleh ni bukan makna buat baik saja. Menahan diri pada buat jahat juga amal soleh. Contohlah, dulu kita pegawai besar, nak dulu orang cek kita lah. Jadi orang bab luluh ni orang kadang suka bagi rasuah. Kita kata dulu lah kita ada ambil, tengok dia offer RM50,000, dia kat kita RM50,000 bukan boleh sama. Tapi dia mikir-mikir, Allah dah bagi, Rasulullah marah, ar-rashi wal mutashi kilahuma finna, pak bagi rasuah, minta rasuah dulu, masuk neraka belaka. Kita pun tolong. Bila kejadian tu? 3 tahun dah. Tahun ni kita ada masalah besar. Kita berangkat dalam, ya Allah yang tangguh, kalaulah yang aku tolak rasuah tu adalah amal soleh di sisimu, sembuhkanlah aku daripada penyakit ini. Misal kata, kalau tu Wahabi tak ada masalah, kita pun tak ada masalah. Mula jadi masalah adalah at-tawassulu bis solihin, tawassul dengan orang soleh. Kalau ni pun saya tengok ada 2 level. Kalau Wahabi baru nak, maknanya dia pun nak pandai apa, dia main ikut orang itu. Situ dia kata syirik dah, dia kata. Saya jumpa dalam interaksi saya dengan netizen ni. Dia kata syirik ya, sebab awak menjadikan makhluk sebagai perantaraan. Lepas tu awak doa tu, ya Allah berilah aku macam ni. Tiba-tiba awak kata, ya Allah dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jalani misalnya, ya Allah aku dengan kemuliaan Nabi-Mu misalnya. Awak jadikan makhluk sebagai perantaraan, tu syirik. Tu tak betul kan. Lepas tu awak Wahabi yang terpelajar, saya tengok dia tak kata gitu. Sebab apa? Kalau awak kata menjadikan makhluk sebagai perantaraan syirik, dah apa awak benarkan tawassul dengan amal soleh? Amal soleh makhluk lah. Dalam Al-Quran Allah sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu, kita ni makhluk Allah, dan apa yang kamu amalkan, soleh ke tak soleh, makhluk Allah juga. Tapi Wahabi yang ngaji, dia tak kata gitu. Dia kata tawassul dengan orang soleh boleh, dibenarkan, masyru', benda yang dari segi syariat boleh. Cuma pastikan awak tawassul dengan orang soleh yang masih hidup. Kalau awak tawassul dengan orang soleh yang telah meninggal dunia, maka itu haram. Dan ada sebahagian dia kata syirik, bawa pada syirik. Dia ni ada orang tanya saya, bab ni tawassul dengan orang mati. Pak dia kata apa? Buat hari dalil hadis orang mati boleh mendoakan kita. Lepas tu esok ada 2-3 hadis kita bawa. Tapi sebab tu saya jawab panjang nak jawab, nak bagi dia sedar, nak bagi dia faham. Hatta kalau orang mati boleh mendoakan kita pun, tawassul tak ada masalah. Tawassul bukan cerita orang mati doa kita ke tak. Tawassul ni kita sebut dalam doa kita benda-benda hak pada sesuatu kita Allah kasih. Dan bisa kata amal soleh. Amal soleh tak boleh doa untuk kita. Tak ada dalil mengatakan amal soleh kita lepas-lepas tu berdoa untuk kita. Tapi tidak menjadi satu kesalahan kita sebut.
Begitu juga kita sebut orang soleh. Tak mesti dia doa untuk kita, tapi dia tu seorang yang ada kedudukan di sisi Allah Ta'ala, maka kita sebut dalam doa kita. Tapi memang ada pun dalam hadis-hadis yang menunjukkan bahawa orang mati boleh mendoakan kebaikan buat orang yang hidup. Itu saya akan penelitikan dalam posting esok, insyaAllah. Kemudian yang ini jelas batil. Ini adalah salah faham. Saya nak nasihat kepada orang yang berinteraksi dengan Wahabi, termasuk pada diri saya sendiri, ya. Jangan ikut nak letak dia. Ini nasihat untuk diri saya sendiri. Sebab kalau kita ikut nak letak Wahabi, dengan kita pun akhlak kita. Na'udzubillah. Jadi jangan kita niat hidup kita ni kita nak lawan Wahabi, bukan. Niat kita nak dapat ridha Allah, tu je. Tapi oleh kerana Wahabi tak betul, kita kan berapa orang tak betulnya sini. Sebab kalau orang niat nak lawan Wahabi saja, dah Syiah dah. Syiah dah betul kok. Takkan betul-betul awak lawan Wahabi, awak berjawab pada Syiah. Ajaran batiniah, kalau jenis atas nama hakikat, makrifat, langgar syariat, oleh adil, dah betul kok. Balik bukan Wahabi. Anti hadis, kalau nak pakai Quran saja, bukan Wahabi. Dah betul kok. Jadi kita buh dalam hati perut kita ni, saya buat apa-apa pun nak dapat ridha Allah. Salah satu cara kita dapat ridha Allah, benda tak betul kita khabar orang tak betul. Tak betulnya mana? Sini. Gitu. Jadi dalam kita berinteraksi dengan Wahabi ni, jangan kita biar dia tanya kita tadi. Letih kita. Mau mana dalil tadi? Boleh lah nak kita, tapi kita nak kena buka kitab kadang-kadang nak tahqiq. Kalau Wahabi tak masalah, dia kadang confident lebih. Kita sebut dalil dah sesuai dengan dia kata orang ni palsu, ada hadis ni palsu, dia kata la ilaha illallah. Mu tahu mana palsu? Betul-betul tak sesuai dengan selera mu tahu palsu dah ada. Tapi kita ada setengah jamaah kita bimbang kan, salah sebut tanggungjawab depan Allah Ta'ala esok. Jadi sekali-sekala biar kita tanya dia dalil pula. Tukar peranan. Dia waktu tanya kita dalil, kita tanya dia dalil. Sekarang ni dia kata tawassul boleh dengan orang hidup haram, ataupun sebahagian kata syirik kalau dengan orang mati. Kalau kata syirik pun dia kata wasilatun ila syirki, jalan bawa pada syirik. Maka kita ada hak untuk tanya pada dia, ainat dalil. Mana dalil ni? Mana dalil awak kata tawassul orang hidup boleh, tawassul orang mati tak boleh? Bila kita cek tengok la dalila alaihi, tak ada dalil langsung, bahkan bercanggah dengan dalil. Yang ada pada dia adalah syubhat, sangkaan saja dalam memahami satu kejadian. Pak ni pun saya buat dalam posting esok dengan detail, iaitu dia keliru kejadian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tawassul dengan saudara Nabi, iaitu Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu ta'ala dalam istisqa, minta hujan. Jadi maksud kalang Sayyidina Umar itu adalah, dahulu ya Allah kami tawassul dengan Rasulmu, mu beri hujan kepada kami. Learning ni kami tawassul dengan saudara kepada Rasulmu, berilah hujan kepada kami. Jadi kata dia tu tidak boleh tawassul orang mati. Mana kata kalau boleh tawassul orang mati, apa dah Sayyidina Umar tak tawassul direct dengan Nabi SAW? Apa tawassul dengan Al-Abbas? Itu bukan dalil orang panggil. Itu adalah kefahamanmu terhadap dalil. Tak ada dalam kejadian Sayyidina Umar kata oleh kerana Nabi dah mati, maka kami ni dilarang bertawassul dengan orang mati, maka kami tawassul dengan orang hidup. Tak ada. Sebab asas tawassul ni bukan hidup mati, tapi kesolehan, kebaikan. Sebab tu kita tak boleh tawassul dengan orang jahat walaupun dia hidup. Katalah ada orang jahat hidup sama kita, nak tawassul dengan dia, ngopok lah dia, katak orang lah dia, minum arak lah dia, macam-macam dia belaka, kita pun tawassul dengan dia sebab dia hidup lagi. Kan masalah dia hidup ke mati. Kita nak kebaikan sana. Jadi orang mati pun ada kebaikan dia. Jadi kita sebutlah doa kita. Kemudian saya perinci kat dalam posting tu, insyaAllah. Sebab sebenar kenapa Sayyidina Umar radhiyallahu sebut nama Sayyidina Al-Abbas adalah kerana kemuliaan Sayyidina Abbas di sisi Nabi sendiri. Mana Sayyidina Umar berarti Nabi SAW ni bagi dia layang Sayyidina Al-Abbas ni macam anak layang ayah. Hormat sangat. Dah ayah sendiri pun dah meninggal awal kan. Maknanya macam mana anak tu hormat pada ayah dia, macam itulah Nabi layang saudara dia ni. Maka kita ni orang Islam ambil pelajaran pada Nabi, kita kena hormat gitu kok. Itu sebabnya, bukan sebab Nabi dah wafat maka tak boleh tawassul dengan Nabi.
Dan Wahabi ngaku dia adalah Salafi. Salafi makna pengikut salaf. Siapa yang lebih salaf daripada sahabat Nabi? Tak ada lah. Sahabat Nabi yang paling salaf sekali. Sahabat Nabi tak faham menjaga Wahabi. Buktinya, ini pun hadis ni saya akan beri pagi esok, adalah Sayyidina Uthman bin Hunayf radhiyallahu taala anhu ajar doa tawassul kepada satu orang zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu jadi khalifah. Mana apa? Lama dah lepas Nabi wafat, sahabat suruh orang lain amal doa tawassul dengan Nabi. Ceritanya gini. Orang lelaki ni dia nak ada hajat nak jumpa Sayyidina Uthman, tapi terhalang sama gigi khalifah tak ada. Gigi dia sibuk, gigi tengah tidur bisa kata lah. Dia pun ngadu ke Uthman bin Hunayf, dia kata saya duk gigi ni tak boleh jumpa dengan khalifah. Dia kata awak baca doa ni, awak ambil wudu apa, awak mayang, awak baca doa ni. Dia pun baca. Oleh-oleh ada. Lepas tu dia pergi kat Sayyidina Uthman, pembantu Sayyidina Uthman pimpin tangan dia masuk dalam rumah, duduk atas tikar ke Sayyidina Uthman. Sayyidina Uthman tanya awak ada hajat apa, dia pun cerita gini-gini. Sayyidina Uthman pun tunaikan hajat dia, siap besar ni. Kalau ada hajat pula pagi jumpa saya. Mudah mak kali ni. Dia pun jumpa dengan Uthman bin Hunayf, ajar doa sana. Dia kata belum sampai dah awak cakap dengan khalifah, dia tak tengok berusaha saya. Terima kasihlah awak tolong cakap dia. Jadi bila dengar gitu, Uthman bin Hunayf radhiyallahu kata, demi Allah saya tak cakap benda, tapi doa yang saya ajar ke awak tu, dulu ada satu orang buta, dia jumpa dengan Nabi SAW, dia nak supaya mata dia sembuh. Jadi Nabi SAW ajar kepada orang buta ni, awak pergi ke tempat wudu, ambil wudu, sembahyang 2 rakaat, dan awak baca doa ni. Apa doa dia? Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku memohon kepadamu. Ini bukan doa tawassul, ini doa biasa. Kadang-kadang dia kata apa nak doa tawassul, doa biasa kan boleh? Boleh. Kita tak bandah batal. Kita cuma nampak awak larang benda yang boleh juga. Kata doa tawassul. Wa tawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyi rahmah. Dan aku bertawajuh denganmu kepada aku bertawajuh kepadamu dengan nabimu Muhammad nabi rahmah. Ini namanya doa tawassul. Tak mungkinlah Nabi ajar benda syirik. Jadi kata saya pun tak kata syirik, cuma kalau dengan orang mati. Tak ada tak dalam hadis tu Nabi kata doa macam ni masa saya hidup boleh baca. Sebab sekarang kalau saya dah wafat dah saya baca, ada lagi ni haram. Tak ada. Padahal kalau kita belajar sifat wajib bagi seorang Rasul, tak boleh menyampaikan benda haram Nabi buat ni ya. Ini namanya dalam kaedah memahami nas as-sukutu fi mahallil bayan. Diam pada tempat patut Nabi kena cerita. Mana tak ada hukum haram tu. Pandai-pandai Wahabi je reka. Kita asuk sangat Ibn Taymiyah, dia kira betul belaka Ibn Taymiyah fatwa. Ibn Taymiyah mula-mula persoalan tawassul ni. Belum pada Ibn Taymiyah, ulama lain tak ada masalah. Sebab mereka faham tawassul itu berdasarkan kemuliaan sesuatu di sisi Allah, amalan ke, orang ke. Jadi benda mulia. Dan mulia ni bukan habis dengan mati. Pelik pula, kadang-kadang jadi macam dekat-dekat, macam dia fikir mereka orang kafir pula. Bukan kita kata Wahabi kafir dah, jangan salah faham pula. Kalau orang kafir setengah-setengah tu bagi dia, hidupnya atas dunia je, mati ada benda. Lepas tu ya, persoalan tu macam boleh hidup balik, jadi repuk habis jadi lanok dah. Orang kafir fikir gitu. Kita tak. Kita fikir mati ni bukan makna habis. Mati ni makna berpindah alam, daripada alam dunia pergi kepada alam barzakh. Baik. Kemudian satu lagi adalah tabarruk. Tabarruk ni dulu saya berinteraksi dengan orang-orang Wahabi ni. Mungkin saya berinteraksi dengan Wahabi orang jahil kali. Dia kata syirik. Sebab dia kata kita ambil kebaikan daripada makhluk. Macam dia ambil kebaikan daripada baju misalnya, baju Nabi ke, baju orang soleh ke. Syirik lah dia kata. Jadi kita kata tabarruk sama je macam kita interaksi dengan asbab yang lain. Tak, sama juga macam awak makan Panadol, dia nak diterima. Contoh Panadol, baik kata Panadol ada kaji yang saing. Saing kaji benda yang berlaku kau. Jadi tabarruk ni kita ambil kebaikan daripada sesuatu sebagai asbab, bukan sebagai hakikat. Tapi ke belakang ni saya duk tengok-tengok Wahabi-Wahabi yang mengaji, dia dah kata syirik pun. Barangkali hak interaksi yang saya tu jadi hak nak mengaji. Dia kata contohnya isu capal baru ni kan, kecup logo capal. Kita pun baru ni pun bincang kat Lajnah Kuasa, macam mana boleh tak orang tu ambil kebaikan daripada logo capal.
Jadi saya tengok orang-orang yang berfaham Wahabi sendiri, dia kata sebab logo capa tu kami lawan. Kalau memang capa Nabi sungguh, kami awal-awal lagi ambil berkat. Maknanya dia tak kata syirik lah. Cuma dia nak pastikan memang capa Nabi. Logo ni dia tambah, logo-logo dia tambah. Itu kita insya-Allah lah mungkin akan keluar fatwa apa nanti lah isu logo ni. Baik, jadi tapi kadang-kadang pondok kok orang Wahabi. Saya ada baca kali dia kata kan, dia kata set-set ada sunnah ni, set-set bercapa atas balik. Jadi kita pernah kok. Tu baik kau ayat dah comel tu. Dia kata tu lah, dia bodoh nak dia. Capa dengan logo capa pun tak beza. Kalau buah capa tapan dia, kita marah. Capa buah kaki buah tapan dia. Kok ia buah tapan dia tu pior. Di pior, ia ada logo capa. Kalau ada logo sedih atas pior, buah sedih atas tapan dia. Leper dia, buah sedih atas tapan dia. Ia buah pior. Ia buah pior yang dengan buah sedih. Kau tidak beza. Kau tentang anti ingat dengan logo capa. Jangan gitu. Baik. Jadi tabaruk tak ada masalah kerana dalilnya jelas. Ya, pertama sahabat Nabi tabaruk dengan air wuduk Nabi SAW. Nabi wuduk, sahabat tak ada, sapu di muka, sapu di badan. Nabi nak larang pun. Kalau syirik, tabaruk ataupun haram, mesti Nabi larang. Tak salah, ni haram ni. Kemudian Nabi SAW sendiri menganjurkan. Maksudnya Nabi SAW kalau tahallul, cukup pada Nabi SAW suruh orang bagi rambut Nabi. Dan bagi rambut nak ambil kalau bukan untuk tabaruk. Dia tabaruk bihi supaya mereka ambil berkat. Dan memang sahabat faham rambut Nabi ni dibagi untuk ambil berkat. Antaranya adalah Sayyidina Khalid bin Al-Walid radhiyallahu anhu. Ia pun digelar rambut Nabi dalam kain serban. Dia khabar orang ramai semenjak daripada saya letak rambut Nabi dalam kain serban ni, sentiasa Allah beri kemenangan pada saya. Dia berkati Malik. Pak bagi kemenangan pada dia siapa? Allah ke rambut? Allah. Dia apa tak rambut? Ambil berkat namanya. Sama juga macam Nabi Yaqub alaihissalam, Allah uji dengan masalah mata. Jadi ambil berkat dengan baju Nabi Yusuf alaihissalam. Usak di muka, boleh ada sembuh. Padahal yang menyembuhkan penyakit adalah Allah, bukan baju. Jadi sapu baju di muka itu namanya tabarruk. Ambil berkat. Tapi baju Rasul lah, baju kita kau butir tu, kau kawan tu, mulai-mulai nampak sikit-sikit, buat sapu baju kita pening ya, tak nampak langsung. Baik, jadi tabarruk setahu saya sepatutnya beres dari isu. Hak paling bonok sekali adalah istighasah. Kalau buat baju Yasin malam Jumaat atas nama nak dapat tauliah, Wahabi sanggup takiyah lagi. Dia rasa bahasa Yasin malam Jumaat ni bid'ah je, setengah-setengah kan. Jadi bila nak tauliah, mungkin orang tauliah tanya, apa pandangan ustaz amalan masyarakat kita baca Yasin malam Jumaat? Baguslah baca Yasin ah. Baca kita Al-Quran, baca hari-hari pun bagus kok. Dia takiyah. Tapi kalau bab istighasah, saya tak jumpa lagi Wahabi yang takiyah. Istighasah kat mana? Kita penelitikan. Istighasah tu apa dia? Daripada perkataan bahasa Arab, istaghatha yastaghithu istighasatan, iaitu minta tolong. Alif sinta ni dia ada elemen minta. Macam ghafara mengampunkan, istaghfara minta ampun. Dia wazan gitu, wazan lain. Jadi kalau ghaus pertolongan, istaghasa minta tolong. Jadi sepakat antara kita dan Wahabi, nombor satu sekali al-istighasatu billah, minta tolong dengan Allah Taala. Wahabi kata bagus, kita pun kata bagus. Bahkan itu adalah hakikat sebenarnya. Itulah Nabi SAW pesan tu, iza sta'anta fasta'in billah. Bila mau minta tolong jangan lupa tu, minta tolong dengan Allah sebenarnya. Itu hakikat dia. Kemudian sepakat lagi antara kita ahli sunnah wal jamaah dengan Wahabi adalah minta tolong dengan makhluk bagi dua. Ada yang boleh bagus, tidak syirik. Ada yang haram dan syirik. Kita kata gitu, Wahabi pun kata begitu juga. Cuma bezanya adalah hak mana boleh, hak mana haram. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, awak minta tolong dengan makhluk apa sekalipun, makhluk tu masih hidup atas dunia ni, makhluk tu telah mati di alam akhirat, di alam barzakh, dua-duanya adalah haram dan syirik. Kalau awak buat dengan keyakinan bahawa makhluk itulah yang bui, bukan Allah Ta'ala, ketika itu haram dan syirik. Walaupun makhluk itu hidup. Kita ambil contoh yang ekstrim sikit lah, mungkin tak berlaku dalam masyarakat kita, tapi mana tahu. Ada satu orang misalnya sakit lama dah, 5 tahun dia menderita sakit. Lepas tu ada kawan jumpa dia, apa Haji nak pergi berubat dengan satu doktor di belah-belah Jerantuk sana.
Kata bagus doktor tu, ramai ada orang baik. 5 tahun dah sakit. Iya. Gigi berobat-berobat, boleh seminggu baik. Jadi kawan mari jumpa. Oh alhamdulillah, syukurlah pada Allah Ta'ala, Allah lebih baik nyakit haji. Ya. Doktor dia bagus. Itu Allah dia. Saya minta maaf Allah 5 tahun. Doktor ni saya baik. Tengok saya berobat seminggu baik lalu. Minta maaf Allah 5 tahun dah baik-baik. Kalau macam itulah orangnya, syirik. Walaupun dia minta tolong doktor tu, dalam keadaan doktor tu hidup lagi. Kita ambil contoh. Sebab apa? Pak Wahabi kata gini. Wahabi kata minta tolong dengan makhluk boleh, dengan syarat makhluk tu hidup bagi kita atas dunia yang minta tolong dengan dia boleh. Ada masalah? Boleh ke askar ke, menteri ke, yang berhormat ke, tak tolong dengan yang berhormat Wahabi sekali. Wahabi tak tolong dengan kita ke kat bilang raya, tolong di saya pula kali ni. Bisa kata tak tolong tu. Boleh, tak ada masalah pasal orang hidup lah. Tapi kalau awak tak tolong orang mati, haram, syirik, syirik akbar, mukhrijun anil millah, mengeluarkan awak daripada Islam. Maknanya siapa yang kata madad ya Rasulullah, syirik. Awisna ya Rasulullah, syirik. Apatah lagi misalnya Syekh Abdul Qadir Jalani, syirik belaka sebab mati belaka tau. Maka di sisi kita ini sangat keliru. Sebab kita tanya dia, apa awak beza orang hidup dengan orang mati? Dia kata orang hidup boleh tolong, berarti tak syirik. Orang mati tak boleh tolong, berarti syirik. Orang tengok atas boleh tolong, tak boleh tolong. Cuma tengok malah orang hidup ramai tak boleh tolong. Dia kata kita tak tolong orang boleh tolong belaka. Lagi syirik, yang tak tolong orang hidup tak boleh tolong. Bukan masalah boleh tak boleh. Dan kalau berkata orang hidup boleh tolong, kita nak tanya, boleh tu boleh hakikatan ke sababan? Hakikat ke sebab? Kalau berkata hakikat, mana syirik? Kalau berkata sebab, sama juga orang mati pun Allah boleh jadikan sebab kebaikan. Ini berkali dia tanya, bawa dalil orang mati boleh doa tu. Kita akan bawa lah, InsyaAllah. Boleh tak? Tinggal nak post je. Saya suka post pagi minggu, sebab biasanya orang ada masa nak baca. Kalau bagi kerja orang sibuk, so hari Sabtu orang kerja, dia batal. Doa, InsyaAllah doa 66 paragraf. Kalau hari kerja orang jadi malah hati aku. Kalau hari minggu buat-buat duduk saja sambil-sambil makan nasi lemak baca kau. Baik. Jadi kalaulah mu kata tak syirik, minta tolong orang hidup, di sini kita tak tentu. Kadang-kadang tak syirik, kadang-kadang syirik. Ambil contoh mudah je lah. Kalaulah pengikut Ayah Ping, ketika tu Ayah Ping hidup lagi, dia minta tolong Ayah Ping, syirik ke tak? Jelas dah syirik. Sebab pengikut Ayah Ping tu bagi dia memang Ayah Ping lah tolong, dah Ayah Ping Tuhan lah. Saya nampak satu video orang Terengganu, orang malu kita, buat malu company. Dia cerita-cerita apa yang tentang Ayah Ping. Lepas tu dia kata kan? Dia kata bagi saya Ayah Ping tu Tuhan dah. Dia kata agak-agak orang macam tu kalau dia minta Ayah Ping, dia ingat mana etikot dia. Ayah Ping hari. Maka pengikut Ayah Ping minta tolong Ayah Ping masih hidup, syirik. Mana hidup mati bukan kayu ukur. Tapi kalau seumpama kita, contohlah kita ni kenal dengan Ayah Ping, betul nak duduk sekampung. Ayah Ping wajib getih tau. Kita katalah kita wajib getih juga. Balik-balik kampung banyak barang. Nampak Ayah Ping dia minum kopi kedai. Betul akak Ping aku sekian raya. Aku dah uang kat sokat. Ayah Ping kata celaka gua aku. Aku pengikut kamu betul akak Ping. Dia ngomong. Tapi nak tanya kita minta tolong Ayah Ping tu syirik tau. Tak syirik. Sebab kita minta tolong atas dasar asbab. Kita tahu Ayah Ping makhluk biasa saja. Tapi pengikut Ayah Ping tak tolong Ayah Ping syirik. Sebab etikot dia Ayah Ping Tuhan. Jadi yang syirik dan syirik atas etikot. Kalau mu kata orang hidup boleh tolong, dia musuluh dengan hakikat. Apa Quran kata? Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darra. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tak milik untuk diri aku sendiri sebarang manfaat ataupun mudarat. Maksudnya kalau musuluh dengan hakikat, masa Nabi hidup Allah suka pada aku tak milik ke bersatu. Bukan untuk orang lain, untuk dia aku sendiri aku tak milik. Kalau musuluh dengan hakikat. Tapi kita ni bukan hakikat saja, asbab ada. Illa masya Allah. Sambung ayat tu. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, maka Allah telah berkehendak Nabi itu jadi sebab kebaikan yang banyak. Ramai sembuh daripada kufur, sampai sembuh daripada nifak, bahkan sembuh daripada penyakit yang zahir yang Nabi usap jadi baik. Orang nak Nabi ludah jadi sembuh. Nabi tolak mati cabut dah sebelah ni. Orang lain kata, mu potong lah, dia duduk gantung itu. Hati lah tu nak jumpa Nabi tu. Lihat-lihat ada Nabi SAW tanda orang itu masuk balik dalam soket. Dia kabarannya
Dia kata mata hak kena setengah tangan Nabi tu terang molek banding dengan mata hak tak pernah cedera ni. Tak jadi sebab kebaikan tak? Sebab kebaikan. Canggah tak dengan ayat tadi, tak canggah. Wahabi ni bukan tak ada ilmu, dia tak faham. Ada kat Wahabi nak jahil, tapi hak ada ilmu pun ramai, tapi tak faham. Jadi kita serulah kalau ada Wahabi-Wahabi yang bagi dengar sini ada doa orang. Hak disedih saya dah kata kau nampak tak orang tak ingat tau. Kalau ada pun tak ada masalah lah. Ya, kita saudara-saudara kita bincang. Tapi kalau ada cuba faham gini lah. Soalan saya. Syirik ke tidak syirik, kita kata Nabi SAW yang beri hidayah pada kita. Syirik ke tak? Kalau kita faham, kan orang kata wabillahi taufiqu wal hidayah. Allah yang beri taufik dan hidayah tau. Dah kita kata Nabi yang beri hidayah pada aku. Syirik ke tak? Jawapannya syirik kalau mu anggap memang Nabi beri tanpa ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Syirik lah. Dan bercanggah dengan firman Allah. Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya mu tak beri hidayah pada orang yang mu kasih. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi Allah yang beri hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Tapi tidak syirik kalau mu niat sebagai asbab. Mana Nabi jadi sebab hidayah itu sungguh. Dan sedari dengan ayat Quran. Ayat Quran katakan innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kau wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah pada jalan yang lurus. Takkan Quran sama Quran belawang tau. Sama-sama itu. Kalau ni cerita pasal hakikat, kalau ni cerita pasal asbab. Tak percaya satu ayat je. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah kamu melontar ketika kamu melontar. Pelik dah ayat tu. Allah kata bukan kita melontar, tapi ketika kita melontar. Tak pelik kalau kita faham. Tapi kita fahamlah. Wa ma ramaita khalqan id ramaita kasban walakinnallaha rama haqiqatan. Bukan awak melontar secara menciptakan, bukan. Ketika mana awak melontar secara usaha dan ikhtiar. Akan tetapi secara hakikat Allah lah yang melontar. Sebab awak pun Allah jadikan, kudrat awak pun Allah jadikan, pergerakan apa yang awak lontar pun Allah yang jadikan. Faham ni jadi molek, jadi comel. Berarti bila saya kata orang Wahabi tak setuju, saya kata Wahabi daripada setengah sudut dia batiniah. Dia set batiniah juga. Wahabi kata kan pula kita lawan batiniah kan? Iyalah awak lawan batiniah, tapi awak dah sedar awak batiniah juga. Atas nama hakikat awak merosakkan syariat. Itulah ciri-ciri batiniah. Hakikat kan kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Betul. Dan ayat mayang membunuh. Dengan masuk syurga dengan rahmat Allah pun nak mayang, kan rosak syariat. Padahal Nabi SAW lebih tahu masuk syurga dengan rahmat Allah. Mayang pabekok kaki. Jadi gitulah Wahabi. Atas nama hakikat segala-galanya Allah buat, dia kata istighosah syirik. Jadi situ. Jadi kalau saya nak pergi pada tauhid asma wa sifat akan jadi sesi soal jawab tu terjejak. Saya berhenti dulu untuk layang soalan dulu. Kalau ada sikit-sikit masa kita pergi pula pada tauhidul asma wa sifat. Dah nak bawa ni apa? Bukti-bukti kalam ulama tentang Wahabi. Ada masa akan datang, mana tahu kita akan tunjuk Sebab kalau di sisi ulama-ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, Wahabi adalah golongan Khawarij, bukan ahli sunnah wal jamaah. Minta maaf lah kalau ada Wahabi sini, saya boleh bagilah pre-screen daripada kitab-kitab ulama 4 mazhab. Okay, saya tengok soalan yang sudah masuk melalui WhatsApp dulu. Untuk makluman, fahaman Wahabi adalah fahaman mazhab Hanbali. Mungkin tak setuju dengan fahaman Wahabi, tapi hakikatnya ia mazhab Hanbali yang diamalkan di sebahagian besar Timur Tengah dan di banyak negara di Eropah, di Afrika dan termasuk Amerika Syarikat. Seperti di Nusantara kita amalkan mazhab Syafi'i, tapi bukan akidah Syafi'i. Jadi kita kenalah terima perbezaan amalan-amalan mazhab lain di mana sahaja mereka berada. Islam bukan hanya di Malaysia dan Indonesia saja atau Thailand saja. Mazhab kan berbeza. Jadi dengan hormat kepada orang yang tanya soalan ini, pertama, bab kita berlapang dada dengan perbezaan mazhab ni cerita lama. Lama dah kita berlapang dada dengan mazhab yang pelbagai. Dan mazhab ni kalau kita susul galuh pun tak lagi. Tak. Sikit sebanyak Imam Malik ambil faedah daripada Imam Abu Hanifah. Dan Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Dan Imam Ahmad bin Hanbal anak beri Imam Syafi'i.
Dan pada ngaji-ngaji apa dah jadi berbeza. Sebab bila masing-masing sampai level mujtahid, haram dia bertaklid. Asalnya Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Umur 15 tahun, Imam Malik kata awak kena fatwa dah. Awak Syekh lain pun kan begitu. Belakang Imam Syafi'i, awak kena berfatwa dah. Awak sampai level kena fatwa. Maknanya sudah dapat pencerahan, awak ni sudah mujtahid. Bila mujtahid, dia tak ada taklid. Bila dia ada taklid, kalau dia nampak tak sama istihad dia dengan Imam Malik, dia tak rasa apa fatwa sedikit. Lepas tu jadi lain. Maliki kata lain, Syafi'i kata lain. Doa kunut dia kata doa kunut. Imam Ahmad bin Hanbal berguru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sunat baca, Imam Ahmad kata tak sunat. Tapi tak bala. Imam Ahmad bin Hanbal hari-hari doa ke Imam Syafi'i. Wahabi kalau dia kata baca kunut tak sunat, itu kita ahli bid'ah lagi. Bukan semua ada berlaku di KL. Bersyukur itu saya berjaya tinggalkan kunut subuh. Sebab Wahabi khabar dia kunut subuh itu bid'ah sesat. Dan saya jumpa seorang mu'allah, dia kata, Ustaz, saya 10 tahun baru faham. Baru faham. Bukan mu'allah. Kalau faham mu'allah IT berdakwah kan. Baru saya faham bahawa dia kunut subuh ni khilaf dia. Dia belajar di Perking kata sunat. Belajar kunut subuh dah Perking ajar mazhab Syafi'i. Jumpa Wahabi kata bid'ah. Jadi dia pun 10 tahun tu dia ingat bid'ah. Dia ngaji dengan satu tokoh daripada Nigeria, ngaji usul fiqh apa maqasid syariah. Barulah dia faham bukan masalah bid'ah dan bid'ah. Kunut subuh ni Nabi SAW baca. Cuma adakah masih dibaca atau Nabi berhenti dah baca? Ada kata dah Nabi berhenti dah, Nabi tak baca dah kunut subuh. Jadi hak kata tak, dia kata Nabi berhenti tu mendoakan celaka pada orang tu. Sebab Allah larang. Lepas tu Nabi berhenti. Ada pun kunut subuh Nabi baca sampai akhir hayat. Wa amma fil fajr fi subhi falam yazal yaqnut hatta faraqad dunya. Jelas kan? Tapi hak dak terima kata tu tadi tidak buat. Biasalah antara ulama dia berbeza pandangan. Jadi Wahabi bukan mazhab Hambali. Pada yang bertanya, bukan mazhab Hambali. Dia menyamuk sebagai mazhab Hambali. Sama tak? Kalau yang mari oleh Syekh, kata dia lebih Syafi'i lagi. Dan dia bawa ayat, dia kata awak ni ikut Syafi'i dalam fiqh. Akidah dia ikut Syafi'i. Ini penipuan Wahabi. Sebab akidah Imam Syafi'i dan Asy'ari sama sahaja. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tansih, menyucikan Allah Ta'ala daripada kekurangan dan menyucikan Allah Ta'ala daripada sama dengan makhluk. Sedangkan akidah Wahabi tashbih. Ada tempat-tempat Allah ni macam makhluk juga. Di situ. Itu beza dia. Cuma Imam Syafi'i tidaklah dia tu menegangkan akidah tu dengan sistem sifat 20 ni. Sebab masa tu bid'ah baru timbul. Bid'ah khalqul Quran dia panggil. Imam Syafi'i terpaksa tauriah. Imam Ahmad kena bedah tu. Apa kata Quran tu makhluk. Jadi khalifah masa tu terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah kata Quran makhluk. Kena bedah tu. Jadi Imam Syafi'i tak maulah kena bedah. Imam Syafi'i kata Quran, Taurat, Injil, Zabur, pak ni makhluk lah. Oh, clear. Syafi'i clear. Padahal maksudnya pak makhluk tu jari dia. Nak lepas diri orang kena. Nak tak kau benda-benda. Jadi berlari ke Mesir. Takut daripada fitnah. Tapi masa tu belum kuat lagi. Bila masuk Imam Abbas Ansari baru dia berpegang Mu'tazilah ni. Sebab dia background Mu'tazilah dah, dia faham dah. Mu'tazilah punya mainan ni Quran ni. Jadi akhirnya dengan debat dengan hujah tu kalah Mu'tazilah. Itu yang buat sifat 20 tu. Sebagai antivirus. Kalau mu nak etis, ni sifat wujud. Kalau mu nak kata Tuhan ada pemulaan, ni sifat kita. Lawan Mu'tazilah dah kata Tuhan ada pemulaan, tapi kalau Allah tu dia kata makhluk. Dan seterusnya. Hakikat akidah sama. Metod nak mentaham akidah tu berbeza. Wahabi kata tak, mu akidah Asy'ari, mazhab Syafi'i. Patut mu akidah Syafi'i juga lah. Jadi saya nak beritahu, kalau dia kata akidah pak mazhab dia buku free itu banyak mengandungi kepalsuan. Dia nisbah bukan-bukan pada imam-imam ni. Atau dia salah tafsir kalam imam. Baik. Oleh kerana ada yang bertanya demikian, dan saya nak kena bawa ke hal ni. Laju-laju okay. Menurut ulama Hanafi bukan Hambali. Wahabi bukan Hambali, dia nyamuk. Wahabi menurut ulama Hanafiyah adalah Khawarij. Jadi dalam kitab Raddul Muhtar ala Durril Muhtar, syarah Tanwirul Absar, ini dikarang oleh ulama mutaakhirin Hanafiyah yang masyhur, nama dia Muhammad Amin, terkenal dengan Al-Imam Ibn Abidin.
rahimahullah ta'ala. Jadi bila kita kata ulama 4 mazhab mengkategorikan Wahabi sebagai Khawarij, mana ulama tadi yang ulama hak ia hidup, Wahabi ada tak? Bagaimana dia tanya, dia kata ustaznya pelawak. Wahabi tak ada lagi zaman imam-imam. Memang lah, kita bukan kata imam. Ulama mazhab yang Wahabi sudah ada pada masa dia hidup mengkategorikan Wahabi sebagai Khawarij. Saya baca ya. Matlabun fi atba'i bin Abdul Wahhab al-Khawarij fi zamanina. Satu perbincangan tentang pengikut anak Abdul Wahhab, iaitu golongan Khawarij pada zaman kita. Jadi saya baca terjemahan dulu. Kata pengarang, orang Khawarij ni mengkafirkan sahabat Nabi. Engkau tahu bahawa ini bukan syarat jadi Khawarij. Ini hanya nak kita Khawarij lawan Sayyidina Ali. Kadang-kadang Wahabi kata, kita Khawarij apa? Kita nak kafirkan sahabat pun. Jadi Imam Ibn Abidin jawab lama dah. Mengkafirkan sahabat tu bukan syarat Khawarij. Waktu cuma nak kita Khawarij sama sahabat, dia mengkafirkan sahabat. Tapi awak boleh jadi Khawarij juga walaupun awak tidak mengkafirkan sahabat. Wa illa fayakfi fihim i'tiqadun kufru man kharaju kufra man kharaju alaihi. Nak jadi Khawarij memadailah menyangkakan orang hak pelawak tu kafir. Hak ni yang berlaku. Kalau waqa'a fi zamanina fi akhbar Ibn Abdul Wahhab, inilah yang berlaku pada zaman kita ni, pengikut anak Abdul Wahhab. Zaman kita, hak kita semua ni ISIS. Kawak pelanggar macam ni. Ni zaman Al-Imam Ibn Abidin ni. Alladzina kharaju min Najd. Yang mereka ni keluar daripada daerah Najd. Kalau cari Najd dalam peta tak jumpa. Dia sudah tukar namanya Riyadh, timur Madinah ya. Wa tawallabu 'alal haramaini. Dan mereka itu berjaya merampas 2 tanah haram. Wahabi zaman kita kata kita Khawarij dia, kita taat pada pemerintah. Gening dulu melawak kan Khalifah Utsmaniyah. Sampai terpaksa Khalifah harta tentera pada Mesir nak ambil balik 2 tanah haram, membunuh habis orang pergi haji. Wak dah ingat pula cerita tu. Bukan dah ingat, ia pada baca secara Wahabi. Pakai minat gitu je. Jadi hal ni mazhab Hanafi ya. Saya laju lagi. Dekat setengah dah ni. Mereka mazhab Maliki adalah Khawarij juga. Dalam Hasyiah As-Sawi kan, tafsir kitab As-Sawi itu, ada ulama mazhab Maliki, Imam Ahmad As-Sawi, dia buat catatan tepi. Jadi ketika tafsir ayat Quran surah Fatir ayat 8, afaman zuyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Ada orang perbuatan dia itu utuh, tapi ia nampak macam comel. Lalu kata Imam Ahmad As-Sawi, dikatakan bahawa ayat ni turun cerita tentang perangai orang Khawarij. Perangai orang Khawarij apa? Yuhadifuna ta'wil kitab wa sunnah. Dia bukan tolak Quran hadis, dia menyelewengkan tafsir Quran dan hadis. Jadi dengan penyelewengan itulah yastahilluna bidzalika dima'al muslimin wa amwalahum. Jadi dia menghalalkan darah orang Islam dan juga harta benda mereka itu, sebab dia kata orang ni jadi kafir tu. Kita boleh bunuh, kita boleh rampas harta dia. Ini yang berlaku. Kama huwa musyahadul an fi nazairihim. Sebagaimana yang dapat kita saksikan sekarang ini, sekarang itu pada zaman beliau, sama macam perangai Khawarij ni, wahum firqatun bi ardil Hijaz. Mereka ni adalah satu puak di tanah Hijaz. Yuqalu lahum al-Wahabiyah. Dinamakan golongan ini golongan Wahabi. Hak ni kalau kita ambil catatan baru, dia hazaf, dia buang tu doa mana. Bab kena atas pada dia. Kalau cetakan lama ada. Kemudian mazhab Syafi'i. Jadi dia masalah fiqh tu beza kita lapang dada. Cuba tengok saya ingat yang kita lah bab baca kunut sudah. Ada tak kita balas dengan kawan-kawan Bangladesh Hanafi bab ia tak baca kunut? Tak ada. Dia pun tak marah kita. Baca kunut dia tak ada. Tak. Dia sama-sama faham. Dia mazhab lain yang ke mazhab lain. Ada perbezaan sikit sebanyak. Awak pandang ni Wahabi. Bila dia pegang kata kunut subuh dah sunat, ia buat isu. Ada tekok ada buat isu. Tapi orang isu sampai dia kata ke imam tu rasa baca kunut. Imam kata dah, kalau makmum tanya, kamu ada ingat? Dah tu imam nawak pula. Nawak tu tinggal jalan dah lah. Tapi di India, kawan-kawan kita yang belajar di India, dia kata terbalik pula. Wahabi sana dia kata yang sebenarnya hak dalil kuat ni baca kunut. Siapa ia tinggal kunut, ia tinggalkan sunnah Nabi. Pula. Sana Hanafi kan lah. Dia berhimban lah. Biasa yang berhimban lah. Jadi kalau ikut mazhab Syafi'i, dalam kitab Misbahul Anam wa Jala'uz Zalam fi Raddil Bid'in Najdi allazi atala bihal awam. Wahabi marah kalau kita dia bodoh.
Tapi dalam kitab-kitab, dalam hadis sendiri, Nabi SAW sebut sufahaul ahlam. Golongan ni golongan yang bodoh cara pemikiran dia. Dan kalau Nabi pun kata bodoh, dah kita kata cerdik. Ada asul asna, gigi baru lagi, mana orang muda-muda baru boleh sikit-sikit sebanyak jadi semangat lebih, tapi cara fikir dia bodoh. Jadi antara sebab kenapa mazhab Syafi'i mengatakan bahawa Wahabi ini adalah Khawarij, pertama kerana dia ni terbit daripada timur Madinah, sebagaimana yang terbit dalam hadis, laula anna al-fajra ya'ti min al-masyriq ay masyriqil Madinah lama nazartu ilaihi. Nabi SAW pernah diriwayatkan bersabda, kalaulah tidak kerana matahari itu terbit daripada timur, saya tak teringin nak pandang ke timur. Timur Madinah ni adalah Najd. Tempat terbitnya antaranya Musailamah Al-Kazzab, Nabi palsu, dan Muhammad bin Abdul Wahab. Orang Wahabi kita kata gitu. Dah ada ni hadis Nabi ya. Maka nusimahum at-tahliq. Yang kedua, satu-satunya ahli bid'ah yang mencukur kepada orang adalah Wahabi. Syiah ahli bid'ah kau, tapi tak idawah kerana cukup pada dia. Mu'tazilah ahli bid'ah juga, Jabariyah, Qadariyah ahli bid'ah, Jahmiyah, Murji'ah ahli bid'ah. Ya. Tetapi tak ada seorang pun daripada puak-puak ni iwak cukup pada orang. Mari Wahabi, siapa ia yang meninggalkan syirik, ya kan syirik lah, orang Islam kita tawassul tabarruk ni syirik. Dan kembali kepada tauhid, ikut Imam Abdul Haq kembali pada tauhid, ia kena cukup pada ia botak, sebab itu gabuk sama syirik. Sehingga kan pada awal-awalnya orang puang pun dia suruh cukur juga pada dia. Dia orang puang mana hati nak dia. Orang puang suruh botak dah pun tak minat je. Dia kata apa? Dia kan buat sebab rambut sama syirik awak kena buang. Orang puang kata dah cangkuk orang lelaki apa dah potong. Rambut sama syirik lah. Itu mana boleh potong haram. Dia kata dah orang puang potong rambut, cukur rambut haram tak? Start pada tu orang lelaki saja. Jadi bila ulama tengok, betul sungguh macam dalam hadis cerita simahum at-tahli, tanda puak ni adalah ia potok kepala. Dan maka mereka kata ni Khawarij, ni dalam hadis sebut ni. Sekian banyak hadis yang menjelaskan tentang Khawarij, menegaskan bahawa sesungguhnya anak Abdul Wahab dan pengikutnya termasuk Khawarij. Ciri-ciri yang disebut dalam hadis adalah dia daripada Najd, dari arah timur kota Madinah, dan mencukur rambut. Tapi hal ni tak lah. Hal ni kita tahluk pun cukur rambut. Tapi tahluk saja. Ni dijadikan sebagai syiar dia. Ni nak jawab pada soalan sana kata Wahabi ni Hambali. Tengok mazhab Hambali kata apa. Jangan kita dengar ustaz-ustaz Wahabi duk cong. Dia kata kita kan Wahabi, kita Hambali. Hambali dulu lagi pecah dua atau pecah tiga. Dulu lagi. Kalau mazhab Abu Hanifah 2/3 Maturidiyah, Ahli Sunnah lagi. 1/3 Asy'ariyah. Kalau mazhab Maliki Syafi'i boleh kata 100%, boleh kata Asy'ariyah. Adalah seorang dua hak tersasar lah. Tapi hak lain tu boleh kata Asy'ariyah belaka. Hambali dah. Hambali daripada awal lagi masing-masing kata kami ikut Ahmad bin Hanbal, sebahagian Asy'ariyah Ahli Sunnah, sebahagian Mufawwidah. Ayat kata Syafi'i tidak main, dia suka pada Allah. Ayat ni betul, makna ayat dengan Allah Ta'ala. Selesai. Maknanya Ahli Sunnah juga. Dan satu lagi Hasyawiyah, golongan pinggiran. Ni cenderung pada tasbih dan tajsim. Jadi tak boleh yang lain ngaku dia tu Hambali. Cuba tengok Mengikut mazhab Hambali dalam kitab Ar-Risalah Al-Musamah bi Rihlah Ijazah dan seterusnya, hadis tentang Khawarij dipakai oleh para ulama asalnya berkaitan dengan orang lawan Khalifah Ali radhiyallahu anhu. Tapi Khawarij pada masa sekarang, iaitu golongan Wahabi, sama perangai dengan Khawarij pada masa lalu dalam sifat-sifatnya. Simahum at-tahliq, tanda mereka adalah mereka itu membunuh orang Islam. Wa yad'un ahlal awsan, dan mereka itu meninggalkan penyembah berhala. Kita nak ambil pengajaran saja ya. Semenjak daripada Bahman Wahabi bertapuk di negara sana tau. Pernah tak negara itu berperang lawan Israel? Iraq pernah, Syria pernah, Mesir pernah. Negara ni sejak Bahman Wahabi bertapuk di situ, pernah tak sekali dia lawan Israel? Tapi kalau dia bantu sikit-sikit lah serang Iraq, adalah launchpad. Yaman dia serang dia. Yaman serang dia. Yang tulu nak ahlal Islam. Wa yad'un ahlal awsan ni ada perangai daripada dia.
Walakinna khawarij zamanina yusyarikuna lahum fi sifat fahum yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum kama sami'na wa syahina halahum. Mana dia khabar yang tahiduna tu? Dia sebut terang-terang bahawa dia ni menyamar sebagai mazhab Hambali. Dia Pak Maliki sebut. Sebab saya nak kaitkan dengan soalan awak kata kononnya Wahabi ni adalah Hambali. Ni ni betul. Ulama Hanafi cerita, dia kata kama waqa'a fi zamanina, sebagaimana berlaku pada zaman kita ni perangai Khawarij ni, fi atba'i bin Abdul Wahhab, pengikut anak Abdul Wahhab, allazina kharaju min Najdin. Mereka ni keluar daripada Najd, iaitu Riyadh, wa taghallabu 'ala al-haramaini, dan mereka ni berjaya menguasai dua tanah haram, wa kanu yantahiduna mazhab al-Hanabilah, dan mereka ni menyamar mazhab Hambali. Tapi apa beza dengan Hambali? Walakinnahum i'taqadu annahum humul muslimun. Beza dia dengan Hambali sebenar adalah dia anggap dia saja orang Islam, wa anna man khalafa i'tiqadahum musyrikun. Orang lain kalau tak sama dengan dia itu orang musyrik belaka. Sebab tu awal-awal dia tak bakal nama Wahabi ke, Salafi ke, Ahlul Hadis ke. Awal-awal bangkit Wahabi dia bakal apa nama dia? Muwahhidun, orang bertauhid. Mana lain pada dia musyrikun. Jadi jangan terpedayalah pada orang yang bertanya ni. Kalau dengan Hambali sungguh kita baik, kita akan cek mana adik abang lah. Kita ikut tok guru, dia ikut anak murid, sama-sama mustahil belaka. Tak ada bala. Hambali hak sungguh dengan Syafi'i hak sungguh tak ada bala. Tapi Wahabi menyamar sebagai Hambali. Ulama Hambali sendiri tolak dia sebagai Khawarij. Ada lagi soalan daripada jemaah? Kalau tak, saya ada FAQ. Saya ada FAQ siap, ada masa 9:30. Dia berhenti lah. Datang tanya FAQ. Soalan kalau tolak Wahabi aku Haji Mekah, dia tak nak jawab lah. Dia kata tolak Wahabi aku ikut Imam Mekah. Tak boleh dengar jawapan dia. Nak dengar? Dia boleh tambah sikit lagi lah 10 minit lagi ke? Boleh lah Datuk. Jangan marah saya. Orang terbang kata boleh. Saya kalau boleh nak balik juga kok. Baik, FAQ soalan-soalan biasa. Antaranya, kalau Wahabi tak betul, murah haji umrah Mekah apa pula? Ini jawapan mudah je. Masa zaman Nabi SAW, Nabi kata sembah berhala tak betul. Masa tu orang kuasa Mekah, ia tak berhala beratus-ratus keliling Kaabah. Masa Nabi nak pergi haji, Nabi haji mana? Mekah juga. Sebodoh-bodoh orang musyrikin tak terpelak Nabi kata, mu kata oleh semua apa ada, mari haji Mekah kau. Bodoh dah kau musyrikin tu. Gedik kau yang fikir dah haji memang Mekah dah Allah tetapkan. Bukan masalah aku tolak Wahabi, mana aku tolak Mekah. Kita tolak kebatilan fahaman Wahabi. Mekah tetap mulia di hati kita, Madinah tetap mulia di hati kita. Baik. Dan kalau Wahabi dah betul, takkah Arab Saudi terima Wahabi? Pula. Arab Saudi tu negara. Dah kata-kata masa Arab Saudi terima Syiah, mungkin Syiah betul lah pula. Dia bukan masalah Arab Saudi itu danding. Ada satu belajar usul fiqh, Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istisab ada zaman Arab Saudi ada. Okey. Jadi kalau Wahabi tak betul, yang mau ikut solat Imam Mekah macam mana pula? Ni kita tak kenal ni. Dia kata jangan label orang Wahabi. Dah tak label Imam Mekah Wahabi. Tapi dia tanya gini, dia juga ada yang anggap Imam Mekah tu Wahabi. Di sisi kita pergi Mekah mana kita tahu Wahabi dan Wahabi. Kita tak pernah buat imam tu. Lain orang belakang rumah kita, Wahabi ni dalam website baru Wahabi semua. Kita boleh cak, mungkinlah grup WhatsApp kita. Kata Imam Mekah dalam WhatsApp kita kau. Kita tengok maya molek, baca betul pergerakan molek, kita ikut, kita ingat zahir kan? Nak malah zawahir. Dah kedih lah memang Wahabi sungguh. Baru makruh. Sebab Wahabi ni ahlul bid'ah. Beriman dengan ahlul bid'ah makruh, bukan tak sah. Saya tak faham dia kata jangan taksub dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bukan kata salah juga. Okey, betul lah tu. Bukan kata Imam Syafi'i betul lah ke? Kita bukan taksub, kita taklidkan dia dari pandai. Bahawa taksub dengan Imam Mekah apa? Mengingat Imam Mekah tak lewat salah.
Katalah kita mayang betul-betul belakang tu Imam Mekah, dia gerak lebih pada 3 kali berturut-turut. Mufarakah tak? Wajib kita mufarakah tak pada itikad kita mayang ibatan. Jadilah kita mereka khabar bermula menanggung najis itu membatalkan solat, kecuali kalau ia Imam Mekah maka solat ia tetap sah. Dah Imam Mekah ke Imam Masjid Nabi ke yang membatalkan solat sama je. Namun kalau kita dia batal dah ikut, kalau ia sah kita ikut. Saya Wahabi ada bidah makruh. Baik. Dan rugi kalau tidak mayang di segi haram kan. Marilah ia sah. Okey, ini saya tengok jawapan saja, sudah ada jawab. Nak tengok soalan je. Ini dah jawab dah. Saya jawab kaitan. Nanti di sana dia. Jawab dah. Saya jawab dia. Kalau Wahabi tak betul, takkan Arab Saudi timbul Wahabi. Pertama, kita nilai kebenaran ni pada sumber hukum, bukan mana kita nilai pada Arab Saudi. Selagi orang kata kalau Wahabi tak betul, apa dah dia menguasai Mekah dan Madinah. Dia kena ingat kalau menguasai Mekah dan Madinah ni bertukar-tukar. Belum daripada Nabi Muhammad SAW orang musyrik kuasai Mekah dan Madinah. Adakah oleh kerana yang menguasai Mekah Madinah tu orang musyrik, maka agama syirik tu betul? Kita ambil lepas Nabi lah kan. Lepas Nabi SAW dah menyebarkan Islam, Mekah dan Madinah pernah dikuasai oleh Syiah. Hilang tak Hajarul Aswad betul masa Syiah kuasai Mekah Madinah? Mana masa tu Syiah betul sebab dia kuasai Mekah dan Madinah? Enggak gitu. Asyairah nama mana kuasai Mekah Madinah? Tapi Asyairah betul bukan sebab kuasai Mekah Madinah, sebab ada orang selari yang Quran dan Sunnah. Jadi menguasai Mekah dan Madinah belum tentu menjadi dalil pegangan orang tu betul. Sebab pernah saja ahli bid'ah menguasai Mekah dan Madinah, dan pernah satu masa khalifah terpengaruh dengan Mu'tazilah. Mana yang menguasai Mekah dan Madinah adalah orang Mu'tazilah. Tidak bermakna Mu'tazilah itu betul. Jadi mudah je benarnya nak patah soalan-soalan nak buat macam power. Cuma kita kena fikir secara rasional, secara waras. InsyaAllah kita nampak Wahabi ni dah betul. Itu saya raihkan masa dah racau. Boleh saya berhenti situ. Kan ada Wahabi nak tanya soalan. Confirm nak tanya tak? Aku cakap Wahabi pula. Aku baru nak tanya Ustaz. Baik. Jadi saya ucap terima kasih atas perhatian. Saya mohon maaf atas salah dan kesilapan. Dan niat kita tu nak dapat redha Allah SWT. Kalau saya ada salah apa, tolong tegur supaya saya boleh perbetulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nata'adha bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin.